Pandang kanan cari pasangan, kalau hendak melangkah berhati-hati, jangan sampai terlanggar sana sendiri. Beli buah berangan singgah di botol kiri, kalau sudah berkenan apa yang dinanti. Manis si buah salak memang sudah terpuji, kalau pinang ditolak hai cuba lagi. Kau pening. Jangan. Pusing Macam saya. tu. Mana Q? Sebab itu Saya kita juga. Tak. Kejap Q. Dia ada macam ni tadi. Dia ada set-set tolong. sebab itulah kita tidak menjadi penari. Terima kasih kepada Terima kasih. Kesian orang Terima tu kasih. di belakang kan. Tak, tadi dia dah menari macam ni. Dah menari macam tu. Dekat tepi tu nampak. Relax. Kita dah nampak dah macam ni. Kita lagi. Tak. Kita atas. Ridwan, dayung sampan ke? Sebab itu Nampak dengar ni. Sebab itu kita tidak menjadi penari. Betul. Saya menjadi pengacara, Syafiqah menjadi pengacara, Q menjadi DJ. Kalau tidak, itulah. kami buat kambing ada di belakang. Nampak Makin sangat. merisaukan Nampak kalau kita menari. sumbangnya. Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Sekali lagi kami bersiaran secara langsung dari Kompleks Sukan Kuala Selangor bersama dengan program Madani Rakyat Zon Tengah bersama dengan saya Syafiqah Ishak. Saya Ridwan Mustafa. Dan saya QM untuk hari ini bersama dengan anda, wakil daripada Selangor FM. Ya, terima kasih Q kerana Ya. sudi bersama kami sekali lagi. Jadi 3 orang. Jadi hari ini lokasinya secara spesifiknya kami berada di kemah utama yang menempatkan reruai daripada kesemua kementerian yang ada. Ya. Semalam kami berada di pavilion Kementerian Pertanian juga Keterjaminan Makanan. Jadi hari ini kemah yang kami bersiaran. Dan di luar sana banyak lagi kemah-kemah lain. Ada JPJ, ada kemah Kementerian Kesihatan Malaysia, ada kemah TVET. Dan juga di stadium utama juga ada gerai-gerai makanan. Malam ni ada konsert. Dan petang ni ada Sekarang ni wow. pukul 8 nanti. Okey, kita ada sepak. Dia tunjuk skill dia tunjuk Kita ada skill. perlawanan persahabatan melibatkan Yeah. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Okey, tapi sebelum itu kami nak ucap tahniah. Ya. Semalam RTM telah pun melabuhkan tirainya untuk bintang RTM 2024. Tahniah Alhamdulillah. Roxin. Tahniah. Tahniah. Orang kampung awak? Ya, memenangi 78,000 peserta dengan Proton Iris dan juga di tempat kedua kita ada Dania. Betul. Memenangi berapa ribu? 35,000 dan juga wakil daripada Kuala Lumpur Hadi Hadi Haf. berjaya untuk memenangi tempat ketiga dan Ya. membawa pulang RM20,000. Alhamdulillah. Tahniah. Bintang popular, kepada paling popular. semua sekali Kita ada? kepada 6 finalis kan. Kita ada Joy, kita ada Ilya dan juga kita ada Dania dah sebut tadi? Dania dah sebut sebut dah. lagi. Seorang lagi. Seorang lagi ni. Saya kalau dah ramai-ramai tak ingat. Sebab saya nampak yang semua cantik-cantik, hebat-hebat ni. Dah kena ingat nama ni payah. Tapi bintang paling popular. Kita ada Feka. Bintang paling popular dimenangi oleh John. John. Oh, ya, Itu Tania pilihan juga. pengundi lah. Ha. Membawa pulang RM10,000. Jadi Okey. tahniah kepada kesemua bintang RTM. Selepas ini panjang lagi perjalanan anda. Mereka ni semuanya boleh dikatakan masih hijau, sangat-sangat hijau. Dan Tapi- itu bukan sahaja kegembiraan yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda, tetapi juga kegembiraan mengenai anugerah telenovela. Wow. Anugerah telenovela Ya. 9 Ya. drama Pekan Kecil Kampung Terpencil Ya. telah memenangi 5 anugerah. Pertama, drama terbaik. Baik. Kedua, pengarah terbaik. Ada banyak lagi. Ketiga, penyunting terbaik. Keempat, pengarah seni terbaik. Lagi? Dan yang kelima adalah penulis skrip terbaik. Wow. Penyunting terbaik. Saya dah sebut tadi kan? Ya, tahniah Baik. setinggi-tinggi tahniah kami ucapkan. Ternyata ya segala terbitan daripada RTM ini sangat-sangat berkualiti. Jadi itu dia Pekan Kecil Kampung Kampung Terpencil. Kecil. Dan Tahniah ini sekali juga, lagi. pengarah Abang Wan terbaiknya. Hafzal kita ini masuk mesti menang. Lokasi drama ini melakukan penggambaran di Sungai Lembing, Kuantan. Ya, Antara betul. pelakunya Cik Jadi inilah dia Ken dan ramai wajah-wajahnya. lagi lah. Tapi yang menariknya, ini adalah hasil daripada RTM Ya, yang akan betul. terus kita angkat. Kita ada bintang RTM dan juga anugerah telenovela. Dua yang kita kongsikan kepada Saya juga semua mengharapkanlah kalau ada talk show terbaik ataupun rancangan bual bicara terbaik, kita juga Pastinya. patut masuk Pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia. finalis dan kita boleh menang. Yakin. Sebab kita dah mesti 40 tahun Betul. Betul. Ini rancangan bual bicara yang memang terpanjang dan juga terlama di Malaysia, masih mengekalkan momentumnya dari Ya. dulu hingga sekarang dan juga menampilkan wajah-wajah yang baru seperti saya dan juga
Ridwan. Saya boleh masuk? Q boleh. InsyaAllah. Q boleh. Q ada Jadi gaya mewarnai tu. Selamat Pagi Okey, terima Malaysia kasih ni juga kan. bagi ruang kepada kami Radio RTM 34 stesen. InsyaAllah ke negeri-negeri lain juga akan 34 bersama-sama. je. Yes, kita suka. Okey. Kalau anda ke Kuala Selangor, jadi hari ini adalah hari kemuncak untuk program Madani Rakyat Zon Tengah ini. Dijangkakan pukul 3 petang nanti kehadiran Perdana Menteri bersama dengan menteri-menteri kabinet yang lain untuk merasmikan, dan juga kita akan mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas itu akan ada sesi dialog dan juga yang paling ditunggu-tunggu pastinya kalau anda datang ke sini, anda scan awal-awal tu adalah pendaftaran untuk cabutan bertuah. Okey, hadiah. Seorang akan memenangi Apa tu? Sebuah kereta. Myvi. Ya. Jadi siapa yang bawa balik? Lepas tu ada hadiah-hadiah sampingan Ya, juga. ada hadiah sampingan lagi. Ada TV. Kita nampak semalam ya TV itu diusung kan. Okey, Kita nak minta. jadi untuk hari ini Selamat Pagi Malaysia, kita ada beberapa segmen untuk kita kongsikan kepada anda semua. Seperti biasa, sebentar lagi saya akan bersama rakan saya di Selangor FM. Kita juga akan bercakap mengenai rancangan Malaysia ke-12 dan juga apakah inisiatif dilakukan oleh Selangor. Kita Dan juga kita ada juga berkaitan dengan TVET. Kerana apa? Di program Madani Rakyat Zon Tengah ini antara tumpuan yang diberikan selain daripada pertanian dan keterjaminan makanan pastinya mengenai dengan TVET. Jadi hari ini juga kita akan berbicara mengenai TVET dan juga security makanan serta keterjaminan makanan. Jadi pastinya cukup-cukup istimewa untuk anda semua kena kekal bersama dengan kami di SPM ataupun Selamat Pagi Malaysia, dan yang nak berkunjung ke Kuala Selangor ataupun Kompleks Sukan Kuala Selangor ni cepat-cepat datang. Okey, sekarang kita akan ke cerita pagi Kelantan. Rakan kami Fikri sudah pun bersedia untuk menyampaikan cerita pagi berkaitan dengan Karnival Mini Madani. Silakan. Dayung sampan Ridwan. Sekali lagi. Dayung. Okey. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Segmen cerita pagi dari Kelantan untuk pagi ini kita bersiaran terus dari Kota Baru, lebih tepatnya di pekarangan letak kereta di Flat Bazar Buluh Kubu Kota Baru ini, sebenarnya Karnival Mini Madani. Dan untuk perincian apa sebenarnya Karnival Mini Madani ini, saya bersama dengan Yang Berhormat Dr. Hafizah Mustaqim yang juga merupakan Adun Kota Lama. Jadi Doktor, terima kasih kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Jadi mungkin sedikitlah maklumat berkaitan dengan Karnival Mini Madani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk semua. Alhamdulillah pada hari ini berlangsung Karnival Mini Madani untuk Don Kota Lama. Karnival ini khusus diadakan untuk warga Kota Lama dan sekitarnya sebagai satu cara untuk membawa gagasan Malaysia Madani agar difahami oleh rakyat di akar umbi. Jadi kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memahami kesusahan yang dialami oleh rakyat, maka hari ini kita membawakan satu perkhidmatan oleh kerajaan ini. Kita pada hari ini bergabung 8 agensi bersama dengan NGO untuk kita adakan program ini. Yang antaranya adalah jualan rahmah yang diadakan oleh pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga jualan agro madani oleh Fama dan juga LKIM. Jadi daripada sudut jualan tu memang meriahlah pada hari ini kita membawakan jualan yang memberikan potongan harga. Kita difahamkan setiap kali jualan rahmah ni kerajaan membelanjakan 7,000 sehingga 15,000 dalam bentuk subsidi kepada rakyat. Jadi pengisian lain mungkin selain daripada jualan atau sebagainya macam mana? Kita membawakan konsep bahawa sebenarnya gagasan Malaysia Madani ini membantu rakyat kita daripada sudut pemikirannya, daripada sudut emosi dan jiwanya. Maka hari ini kita ada pasukan daripada LPPKN yang akan sebenarnya menawarkan perkhidmatan. Dipanggil pada hari ini adalah pendaftaran untuk ujian mamogram dan juga pemeriksaan HPV DNA untuk mengesan sebagai satu saringan mengesan kanser payudara dan juga kanser cervix. Dan LPPKN juga ada saringan kesihatan mental. Ini untuk pengunjung-pengunjung, kita boleh cek lah sama ada kita ni apa yang kita rasakan emosi kita biasa ataupun sudah pergi kepada peringkat yang perlu dirawat. Kita juga ada perkhidmatan kesihatan selain daripada derma darah, kita ada juga pemeriksaan kesihatan dan juga
dia panggil information on wheel. Ini ada van daripada Kementerian Kesihatan juga bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ya untuk membantu selain daripada free market. Hari ini kita ada nama je pasar percuma, nama percuma, masya-Allah kita ada barangan-barangan pre-love yang masih elok, yang insya-Allah ni sempena ya, kita pun nak cuti sekolah, nak masuk sekolah ni memang banyaklah perkara-perkara atau barang-barang yang boleh dimanfaatkan oleh pengunjung kita. Jadi saya tengok tadi ada macam-macam perkhidmatan kerajaan juga, macam padu sendiri mungkin doktor boleh maklum sikit padu. Saya sebenarnya nak sebutkan di sini masya-Allah kerajaan kita memang ya menawarkan ya memberikan perkhidmatan, memberikan khidmat selain daripada bantuan awal persekolahan untuk semua. Kita ada sumbangan tunai rahmah. Jadi bantuan-bantuan ini kita harap akan sampai ke sasaran dan oleh sebab itu hari ini kita juga ya mendatangkan kaki tangan daripada Jabatan Perangkaan untuk membantu rakyat sekitar mengisi maklumat dalam pengkalan data utama padu. Ya baru-baru ni kita dah buat dah di pusat khidmat DUN kita. Hari ini kita lebarkan lagi ke masyarakat ya kepada pengunjung-pengunjung kita ya mereka boleh mengisi data dan maklumat mereka dalam pengkalan data utama dibantu oleh kaki tangan Jabatan Perangkaan. Jadi doktor mungkin selepas ini ada lokasi lain mungkin kita merancang ya supaya karnival mini madani yang seumpama ini boleh kita gerakkan di segenap pelusuk DUN Kota Lama ini. Jadi doakan kita sedang merancang dan tunggukan ya kehadiran kami di tempat-tempat lain lah di DUN Kota Lama ini. Terima kasih doktor kerana sudi bersama Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Saya fikir itu saja dulu perkembangan cerita pagi dari Kelantan. Kembali kepada rakan tugas di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Silakan. Baik, terima kasih Fikri untuk cerita pagi dari Pantai Timur daripada Kelantan. Menarik juga kerana Karnival Madani Rakyat ataupun Karnival Mini Madani, tapi kita di sini Karnival Madani Rakyat secara besar-besaran. Macam-macam fasiliti juga diberikan kan. Kita di sini agro dan mega. Betul. Kejap, kenapa queue kat sini? Menarik kan? Sebab kita nak bagi ruang pula untuk Ridwan pergi merasai di DJ Corner. Ridwan di sana? Ya, di sana untuk bersama-sama dengan rakan saya iaitu Apis Ridwan dan juga Daski Syaiwas untuk DJ Corner Selangor FM. Buat apa tu Ridwan? Kata nak menyanyi. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah dan juga Q, dan anda sedang mendengarkan saya Ridwan Mustafa dalam Selangor FM. Anda baru saja mendengarkan lagu Sepi Sekuntum Mawar Merah nyanyian Amer Masdi. Itu dia anda mendengarkan saya untuk segmen 10.2. Berlakon jadi DJ sekejap di Selangor FM. Apapun saya bersama dengan otai-otai lah DJ Selangor FM. Okey tak saya jadi DJ? Berlakon okay, boleh. Saya nampak memang sebiji. Boleh jadi DJ sebab lah. awak memang asal daripada Cuma saya tak nak tekan ni saya tak tahu. Tak mungkin apa. dah lama tinggal lah. Tak apa. Yang ini nanti dia ada orang yang kita tekankan. Okey. Dan sekarang ini kita berada di DJ Corner Selangor FM untuk seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Ridwan sudi datang bersama dengan kami dekat sini. Dan hari ini adalah hari yang ketiga Ridwan. Kita ada dekat sini Rezeki. Sepanjang daripada hujung minggu, daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ini hari yang terakhir. Kemuncaknya untuk hari ini. Jadi kepada anda, jom ramai-ramai datang ke Kompleks Sukan Kuala Selangor bagi memeriahkan program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah untuk hari ini. Dan untuk hari ini sebenarnya kita banyak aktiviti-aktiviti yang kita dah susun di booth Selangor FM hari ini. Antaranya kita ada quiz dan games bersama pengunjung-pengunjung. Dan pastinya kalau diorang datang, mereka teman-teman kita datang, balik tak tangan kosong. Ada. Ini apa barang dalam jangan tanya. Jangan tanya. Datang sini dulu baru tahu. Itu cerita dia. Kalau saya nak tanya juga. Tak apa. Boleh. Yang ini kita jagi baru kita settle. hadiah eksklusif pada Selangor FM. Dan hari ini juga pada sebelah petang nanti kita akan bawakan juga persembahan artis undangan Rahmat Mega, Ikmal Romi dan yang terbaru ini bintang kelahiran daripada Selangor FM sendiri menerusi program Sumbang ke Bimbang. Apa nama dia? Sumbang ke Bimbang. Sumbang ke Bimbang. Yes. Okey, kita akan bawa turun Emma Faz bersama dengan kita untuk persembahan pada petang ini. Dan di sini juga yang akan berlangsung di stadium kita, kita nantikan perlawanan persahabatan Veteran Selangor menentang Veteran Perak.
Petang okey. ni lah. Petang ni. Oh. Okey, mana yang tertanya-tanya, kenapa ada Perak pula dekat Selangor? Untuk zon tengah ini menggabungkan 4 negeri di mana ada Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan juga Perak. Disebabkan itu kita nantikan juga perlawanan pilihan Menteri Besar Selangor dan juga pilihan Menteri Besar Perak pun ada juga Ridwan pada petang ni. Jadi ramailah orang kata petang ni akan turun ke Stadium Kuala Selangor ni. Betul. Untuk menyaksikan perlawanan veteran Selangor, veteran Perak dan pilihan MB Selangor dan pilihan MB Perak. Ramailah budak-budak bola ada petang ni. Ya. Okey, selain itu sepanjang 3 hari ni juga kita nak kongsikan Ridwan dan juga pada penonton-penonton di sekitar Kuala Selangor ni, antara program yang menjadi tumpuan adalah Jom Tukar Topik Keledar. Wow. Anjuran Jabatan Pengangkutan Jalan. Awak dah tukar dah? Apa? Topik keledar? Belum. Belum. Oh, awak tak ada motor naik kereta selalu. Semalam Aha. ada pakcik tu dia dah tukar lah. Tukar terus pakai. Jalan kaki pun pakai helmet. Okey. Semangat. Rezeki dia. Rezeki dia. Alhamdulillah. Jadi kepada anda yang nak rebut peluang, datang beramai-ramai ke sini. Dan jangan lupa juga untuk datang ke DJ Corner Selangor FM. Kami menjanjikan hadiah yang terbaik, hadiah eksklusif buat anda. Yang penting anda balik tak tangan kosong. Dan lagi satu saya nak kongsikan juga. Okey. Sepanjang 3 hari ini di Reruai, Kerjaya dan TVET, Betul? sebanyak 20 majikan menawarkan hampir 4,000 peluang pekerjaan. Ya. Itulah yang sebenarnya pengunjung-pengunjung perlu ambil peluang itu. Ya. Kepada adik-adik kita yang baru lepas saja pengajian, bolehlah singgah. Interview terus. Interview, insyaAllah kalau ada rezeki tu dapat kerja. Ya, dan saya difahamkan agensi-agensi kerajaan juga bersedia mengajar terus buat resume. Dan juga CV. Okey, dan di sebelah Reruai, Kerjaya dan TVET ini juga ada Cell Care. Mana nak buat saringan secara percuma, juga boleh datang ke Zon B di mana kami ada di sini. Jadi banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti dan juga informasi lah di sini. Ya, betul. Kita ni ada Kementerian Kesihatan kan? Ya, kita nak tanya juga dengan Ridwan. Ya. Sepanjang 3 hari kat sini, orang kata Kuala Selangor ni makan dia sedap-sedap. Betul. Apa yang dah cuba dah? Tak sempat. Jujurnya saya belum sempat. Biasa, kerja. Committed. Kuala Selangor ni dia dekat dengan coastal, dengan pantai kan? Betul. Seafood lah yang paling orang nak datang makan di sini. Macam saya pun, sawah padi di Sekincan pasti. Ya, saya pun bukan orang sini Ridwan. Tapi saya bila duduk 3 hari sini dah nampak muka macam orang sini. Jadi dikabarkan juga dekat sini adalah makanan popularnya ada mentarang, seafoodnya macam Ridwan cakap. Dan di sini juga kami baru tahu di mana tempat tumpuannya adalah untuk melihat kunang-kunang ataupun kelip-kelip di Kampung Kuantan. Kampung Kuantan. Dekat dunia ni tak banyak benda tu. Jadi kelip-kelip ni antara salah satu tarikan di Kuala Selangor ni di Kampung Kuantan. Betul. Kalau di Kuala Selangor ni, Majlis Perbandaran Kuala Selangor tu sendiri, dia punya maskot pun kelip-kelip. Kelip-kelip. Okey, jadi kepada anda yang dah lajak datang ke Kuala Selangor ni, boleh stay dengan kami sebab kami akan ada sehingga lewat petang. Dan lewat petang dah gelap, boleh kita tengok kelip-kelip. Sampai habis pukul berapa? InsyaAllah kita akan ada dekat sini sampai pukul 6 petang. 6 petang. Ini adalah hari terakhir kita wawarkan kepada anda dan juga yang mungkin tak berkesempatan untuk hadir ke perkarangan ini, anda juga boleh nantikan laporan di 100.9 di frekuensi kami. Dan tak lupa juga kepada anda kena follow kami di media sosial dengan kata caranya Selangor FM 100.9 untuk Facebook dan juga Instagram. Kami juga akan update perkembangan terkini di sini yang berlaku untuk tontonan anda yang mungkin berada di luar negeri Selangor ni. Itu dia aktiviti-aktiviti di bawah Selangor FM untuk hari ini. Kalau saya tengok di situ ada kuis, ada hadiah eksklusif, ada persembahan artis undangan. Jadi kalau anda ke Kompleks Sukan Kuala Selangor, jangan lupa untuk singgah ke kemah Selangor FM dan juga untuk bertemu dengan DJ-DJ kegemaran anda seperti DJ Apis dan juga DJ Daski. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia bersama dengan Syafiqah dan juga Q, dan mereka akan membawakan perbincangan mengenai rancangan Malaysia ke-12 dan bagaimanakah Selangor berusaha untuk melengkapkan RMK 12 ini dan juga memacu pembangunan negeri Selangor. Syafiqah dan juga Q, silakan. Wow. Itu memang susah betul nak berhenti ya Q. Bagi kami DJ ni macam tu. Kalau bagi Mac,
Macam Memang kita lah. susah ya. Biasa. Dia tak macam ni dia tak faham tak boleh. Mau Okay. kena tarik tu. Tapi kalau dekat booth ataupun dekat Ruai Selangor FM memang banyak hadiah-hadiah eksklusif kami berikan yang on point dan lebih energetik. Itu yang pastinya. Tapi itulah, terima kasih atas perkongsian daripada Selangor FM. Ya betul, ada juga kita berarti atlet-atlet akan datang hari ini. Pemain-pemain bola sepak Selangor. Saya nampak kalau dekat poster tu ada Faizal Halim. Oh, awak nampak yang Faizal Halim. Ada juga ramai lagi pemain-pemain dan juga bekas pemain yang akan turut bersama-sama di atas padang sekejap lagi di Stadium Kuala Selangor ni. Ya, tapi hari ini kita nak buka terlebih dahulu Selamat Pagi Malaysia ni dengan satu topik perbincangan mengenai rancangan Malaysia ke-12 khususnya di negeri Selangor ini. Tapi ingin saya kongsikan juga bersama dengan penonton di mana sebanyak 564 projek dan program pembangunan yang seimbang serta lestari akan dilaksanakan di Selangor di bawah Rolling Plan ke-4 RP4 rancangan Malaysia ke-12 dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 3.41 bilion pada tahun Betul, ini. Syafiqah. Dan juga kita ada juga program Sejahtera Komuniti Madani ataupun Sejati Madani yang mampu merancangkan ekonomi di peringkat komuniti bagi meningkatkan pendapatan dengan pemberian dana sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak. Cukup istimewa dan hari ini kita bawakan di ruang utama kita ini bersama dengan Pengarah Pembangunan Negeri Selangor. Kita bersama dengan Datuk Muhammad Razali Wahab. Apa khabar, Tok? Baik, alhamdulillah sihat. Ika. Okey. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jika saya dah kongsikan tadi mengenai rancangan ini RP Rolling Plan 4 RMK12 ini. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh imbas kembali mengenai RP3. Apa di antara pembangunan yang telah pun dijalankan di Selangor ini? Okay, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Okey, pertamanya seiring dengan apa yang kita katakan sebagai pencapaian Selangor sebagai negeri penyumbang tertinggi keluaran dalam negara KASA iaitu 25.5% pada tahun 2023, Kerajaan Persekutuan terus menunjukkan kesungguhan untuk memastikan pembangunan yang seimbang baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi infrastruktur dan juga kelestarian pembangunan yang mana ia ini dilaksanakan di bawah Rolling Plan ke-4 rancangan Malaysia yang ke-12. Dan untuk itu juga seperti yang telah dikatakan tadi bahawa terdapat 564 projek yang mana telah pun diterjemahkan untuk dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan yang ke-4. Daripada 564 projek tersebut, 471 projek adalah merupakan projek fizikal yang mana diperuntukkan sebanyak 2.25 bilion ataupun 65.8 bilion daripada peruntukan untuk projek fizikal seperti peralatan ICT, bukan ICT, pembelian dan juga pembinaan bangunan selain daripada pengurusan fasiliti apa yang dikatakan sebagai penyelenggaraan dan juga yang akhir sekali adalah perolehan tanah. Itu adalah dalam RP4. Berbalik kepada soalan Ika tadi berhubung dengan RP3. Dalam RP3, Rolling Plan yang ketiga tahun 2024, Selangor telah mencatatkan ataupun telah merekodkan pencapaian sehingga 99.62% ataupun 6.78 bilion daripada peruntukan sejumlah 6.81 bilion. Jelas bahawa pencapaian ini melepasi paras apa yang kita katakan sebagai perhatian nasional dan juga negeri yang kedua tertinggi dari segi pencapaiannya. Dan sejumlah 37% ataupun 179 projek baru yang mana telah pun disiapkan dalam tempoh tersebut. Dan dalam Rolling Plan ketiga juga, beberapa projek telah pun kita siapkan. Antara projek yang telah disiapkan adalah pembinaan baru Sekolah Menengah Bandar Utama Sarjana 2 yang berada di Kuala Selangor dengan pendudukan sejumlah 57.6 juta. Selain daripada itu juga, klinik Pergian Tanjung Karang juga telah disiapkan dalam tahun 2023 dengan peruntukan sebanyak 19.8 juta. Jelas kedua-dua projek ini dilaksanakan di dalam daerah Kuala Selangor.
Selain daripada projek yang telah siap dilaksanakan di daerah Kuala Selangor, kita juga ada projek-projek yang telah disiapkan. Antaranya termasuk pembinaan apa yang kita katakan sebagai intensive care unit, naik taraf intensive care unit, iaitu ICU Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang dengan nilai sebanyak 25.2 juta yang mana telah disiapkan dalam tahun 2023, selain daripada pembinaan secara IBS Sekolah Rendah Hulu Yam Lama di Batang Kali, dan juga pembinaan apa yang kita katakan sebagai projek gantian penuh 2 bilik darjah di Sekolah Kebangsaan Kebun Baru Teluk Panglima Garang juga telah disiapkan dalam tahun 2023 yang lalu. Dan selain pada itu juga kita telah menyiapkan juga projek menggantikan dan melebarkan jambatan di Sungai Batang Kali Hulu Selangor dengan kos projek sebanyak 34.9 juta. Itu adalah antara sedara projek-projek yang telah disiapkan untuk tahun 2023 di dalam negeri Selangor. Baik, cukup orang kata secara eksklusif tu ada, dan juga inklusif meliputi ke semua aspek yang pastinya memudahkan masyarakat. Itu yang kita harapkan akan terus dipertingkatkan. Tapi Datuk jemput berkenaan dengan melibatkan keperluan pelajar, yang mana sudah pastinya diharapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri juga. Tapi untuk aspek ini, mungkin ada yang ingin diperincikan oleh ICU JPM. Baik, seperti yang saya katakan tadi, untuk tahun 2023 terdapat beberapa sekolah yang mana telah disiapkan. Seperti yang saya nyatakan tadi, adalah penggunaan sekolah baru 42 bilik darjah di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Sarjana Utama 2 Kuala Selangor. Selain daripada itu, terdapat juga penyiapan sekolah di Ulu Yam dan juga penyiapan sekolah blok tambahan di beberapa tempat di dalam negeri Selangor. Selain daripada itu, untuk tahun 2024, kita juga menjangkakan terdapat beberapa lagi buah sekolah yang akan disiapkan. Ini termasuk sekolah baru 24 bilik darjah, iaitu Sekolah Kebangsaan Sarjana Putra di Teluk Datuk Kuala Langat, yang mana akan disiapkan dalam masa yang terdekat di samping pelaksanaan beberapa sekolah yang lain. Dan dalam tahun 2024 juga kerajaan telah meluluskan pembinaan beberapa buah sekolah yang mana sekolah-sekolah ini akan dilaksanakan segera apabila telah siap segala dokumentasi dari segi penyediaan dokumen tender dan sebagainya. Ya, saya mengambil kembali seperti mana Datuk katakan tadi, pelaksanaan itu perlu dilakukan segera. Betul. Jadi apa sebenarnya di antara langkah ataupun tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memantau projek-projek ini agar ianya dilaksanakan mengikut garis masa yang telah pun ditetapkan? Okey. Mungkin saya boleh berkongsi berhubung dengan prestasi semasa tahun 2024 dari segi pelaksanaan projek. Di mana sehingga 13 Februari tahun 2024, Selangor telah mencapai prestasi perbelanjaan sebanyak 8.39%, melepasi prestasi nasional iaitu 6.03%. Itu adalah merupakan satu langkah permulaan yang baik bagi negeri Selangor, dan untuk itu juga sinergi dan juga kolaborasi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri akan terus diperkukuhkan, terutamanya dalam aspek mendapati cabaran yang mana kita tahu di setiap kerajaan ini ada bidang kuasa yang tersendiri, bidang kuasa yang merujuk kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri seperti tanah, dan juga kerajaan tempatan iaitu merujuk pada pihak berkuasa tempatan. Dan dokongan yang ini amat penting, dokongan oleh Amat Berhormat Datuk Amiruddin Syahri, Datuk Menteri Besar Selangor selaku pengurusi Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Selangor, dan juga Yang Berhormat Datuk Haris Kasim selaku susul kerajaan negeri yang juga merupakan pengurusi jawatankuasa tindakan pembangunan negeri Selangor, adalah merupakan pemangkin bagi apa yang saya katakan sebagai usaha pemantauan dan intervensi dalam melaksanakan projek-projek pembangunan, dan ini dapat memberikan impak yang positif dari segi pemantauan dan juga pelaksanaan di peringkat negeri. Seterusnya, di peringkat daerah, kita juga mempunyai jawatankuasa tindakan pembangunan daerah yang mana dipengurusikan oleh pegawai daerah itu sendiri. Dan permekasaan pemantauan ini kita laksanakan melalui sistem My Project yang dibangunkan keseluruhannya oleh ICU JPM, yang digunakan oleh pelbagai kementerian, jabatan, agensi pengguna dalam melaksanakan pelaksanaan projek di seluruh negara. Dan perkara ini amat kita titik beratkan.
Baik, dan kalau kita lihat itu sudah pastinya yang kita perkatakan bagaimana memanfaatkan rakyat dan juga akan berikan pulangan yang lebih baik kepada kehidupan masyarakat setempat. Itu yang kita harapkan. Terima kasih Datuk, banyak yang kita dah bicarakan ni, tapi harapan kita banyak sebenarnya kita nak orang kata nak ketahui lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Datuk Ahmad Razali Wahab, Pengarah Pembangunan Negeri Selangor. Selepas ini Syafiqah, kita nak ke mana? Selepas ini kita nak bersama pula dengan rakan kita. Hari ini kena mendayung lagi ke sana ke? Ini pun kita nak pergi ke Kedah sebenarnya. Okey, jadi ke Kedah ni kita dah melihat bagaimana akses pendaftaran padu diperluas. Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Firdaus Mokhtar. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Ketika ini bersama saya Firdaus Mokhtar menerusi cerita pagi di Kedah. Saya berada di Pusat Ekonomi Digital PPR PEDI di sini, Mergung Kota Star. Bersama saya iaitu Pengarah Jabatan Perangkaan Negeri Kedah, itu Puan Nadia Marzuki. Baik Puan, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Baik Puan, bagaimana dengan pendaftaran bagi sistem pangkalan data utama padu ini bagi negeri Kedah setakat ini? Okey, setakat ini bagi negeri Kedah penduduk sejumlah bukan sejumlah peratusan penduduk yang mengemaskini padu di negeri Kedah adalah 16%, iaitu meliputi penduduk yang berumur 18 tahun dan ke atas lah. Baik, itu difahamkan juga Kedah turut Dosem Kedah turut turun padang bagi di PEDI pada hari ini juga dah. Dan kita lihat bagaimana dengan sambutan di PEDI setakat ini bagi di negeri Kedah bagaimana? Okey. Di negeri Kedah ni kita memang ada 12 kaunter PEDI yang kita buka secara fizikal. Maknanya kita setiap hari orang boleh datang ke kaunter tersebut untuk membuat pengemaskinian. Dalam masa yang sama kita melaksanakan siri jelajah lah. Maknanya kita bergerak daripada PEDI ke PEDI sebab kita tahu di negeri Kedah ni kita ada 77 buah PEDI. Jadi kita cuba menyantuni PEDI-PEDI yang ada bagi memastikan kita ni lebih dekat kepada masyarakat dan mereka senang untuk datang kepada kita bagi membuat pengemaskinian. Setakat ni dari segi program Siri Jelajah kami, kita tahu untuk Siri Jelajah memang kita meminta bantuan daripada Japan. Info on Wheel akan bergerak terlebih dahulu bagi memaklumkan kepada penduduk kampung bahawa kita ada buat program Siri Jelajah untuk pengemaskinian padu ni. Okey, jadi dengan bantuan mereka, alhamdulillah lah sambutan memang penduduk kampung memang mereka datanglah untuk memohon ataupun minta bantuan kita untuk membuat pengemaskinian. Okey, baik. Harapan Puan agar orang ramai terus mendaftar sistem padu ini untuk mendapatkan bantuan subsidi yang bersasar untuk bagi negeri Kedah ini. Okey. Ya, harapan saya begitulah. Okey, sebab sekiranya penduduk di negeri Kedah ini tidak datang ataupun tidak membuat pengemaskinian padu, impak dia ataupun kesan dia adalah kepada mereka sendirilah. Okey, macam apa tuan cakap tadi untuk subsidi bersasar dan sebagainya. Nanti kita tak naklah mereka ini tercicir. Okey, tercicir daripada menerima manfaat, okey, menerima manfaat terhadap apa jua program yang dianjurkan oleh Kerajaan Persekutuan lah melalui padu. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan mengenai sistem pangkalan data utama padu ini khususnya bagi di negeri Kedah. Kembali kepada rakan penyampai di Kompleks Sukan Kuala Selangor di sana. Silakan. Okey, terima kasih. Antara tumpuan dalam PMR Zon Tengah ini pastinya mengenai dengan TVET. Rakan kita DJ Q, ini pun berkaitan dengan TVET juga ni. Soft skill. Soft skill untuk menghasilkan soft toy. Q ada ceritanya. Q, silakan di Reruai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Q, silakan. Baik, terima kasih Syafiqah dan Ridwan. Hari ini saya tahu Syafiqah mesti suka nak tunggu saya bawa balik. Tapi Ridwan jangan risau, saya pun akan bawa sekali dekat awak berdua untuk hari kita ada soft toy. Dan hari ini kita bersama dengan kedua insan yang cukup istimewa di Reruai. Hari ini kita berada di Reruai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Dan kita bersama dengan Puan Juliana Janggi dan juga kita bersama dengan Cik Anis Zakirah Sharafuddin yang untuk kita kongsikan. Keduanya adalah daripada Kemas. Negeri Selangor. Oh, baik Puan. Okey, hari ini kita pun tahu nak buat soft toy ni. Mungkin Puan boleh kongsikan juga kepada kami kalau pengunjung yang datang nak buat soft toy ni ada teknik ataupun ada yang akan dikongsikan secara terperinci. Okey, langkah pertama kita ada penyediaan bahan dan peralatan iaitu fiber, fiber, fabrik, pola,
pen, mesin jahit, gunting, gam uhu dan aksesori iaitu ribbon. Okey, kena bawa sendiri ke ataupun disediakan? Tak, kami kemas Negeri Selangor sediakan. Tapi kalau nak buat kat rumah kenalah bawa yang sendiri punya. Ya, betul. Okey puan, tapi kalau secara keseluruhan ni adakah melibatkan berapa subjek ataupun berapa jenis soft toy yang akan disediakan? Untuk hari ini kita demo berbentuk kucing. Okey. Kalau dah bentuk kucing, Puan Anis ataupun Cik Anis sekarang ni tengah pun trace ataupun ni apa tekniknya Cik Anis? Ini kita sekarang ni melukis pola ni di atas fabrik untuk kita menjahit nanti. Okey. Lepas kita dah pun trace ni ataupun ya boleh juga menggunakan bentuk-bentuk yang lain juga? Ya, boleh. Okey, ikut pada kreativiti lah. Ya, boleh. Tapi selalunya untuk yang ini sesuainya saiznya macam mana? Mungkin ada dengan jumlah tertentu yang perlu disediakan microfibernya tu? Okey, kalau ini saiz A3, jadi kena ikut lebar dia je sebab kita nak trace dan kita nak jahit ikut lebar dia dan kita nak ada basi di sekeliling. Kalau ada lagi kecil lagi inilah. Kalau tu lagi kecil lagi kain je. Baik. Okey, jadi ikut kesesuaian jugalah ya Puan Juliana dan juga Cik Anis. Tapi kalau kita lihat juga untuk sekarang ni selain daripada kucing ni, mungkin ada juga yang dah ready untuk kalau datang ni anak dia nak buat bentuk lain sikit. Mungkin boleh Cik Anis ataupun Puan Juliana akan kongsikan nanti. Ada, kami sediakan berbentuk zirafah. Okey. Untuk hari ini zirafah dan kucing saja. Okey, 2 jenis saja. Tapi kalau misal kata ada yang datang ni nak bawa sendiri punya, nak bentuk muka ke ataupun bentuk badut ke barangkali, boleh ke? Minta request, special request ni. Untuk hari ini kita berbentuk kucing dan zirafah saja. Okey, 2 saja. Jangan minta yang lebih-lebih tau. Okey, tapi yang pastinya untuk sekarang ni di Reruai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah mungkin ada juga yang lain aktiviti-aktiviti lain yang bakal menyusul untuk hari ni. Untuk petang ni kita ada gubahan dari buah-buah kering dan clay untuk dijadikan hiasan pada cermin. Cermin muka. Okey, dan cukup istimewa juga. Dan sekarang ni untuk anda yang mungkin berada di sekitar kawasan Kuala Selangor yang mungkin baru je nak tiba ni, boleh terus ke Reruai Utama ataupun pameran utama untuk bersama-sama dengan Cik Anis dan juga Puan Juliana untuk kita nak sama-sama juga buat soft toy. Sekejap lagi Syafiqah dan juga Ridwan boleh kongsikan cara nak buat tu, kita buat sama-sama, okey. Dan sambil-sambil tu kita nak saksikan juga bagaimana Cik Anis sekarang ni tengah dah trace lah tadi. Cik Anis, lepas ni proses untuk menjahit terus ke ataupun macam mana? Okey, kita akan menjahit sekeliling dan kita akan tinggalkan lubang dia 2 inci untuk kita akan terbalikkan dia. Okey, maksudnya 2 lapis? Ya, 2 lapis kain. Kita akan pakai 2 lapis kain depan belakang. Kita akan jahit sekeliling dan kita akan tinggalkan lubang dia 2 inci untuk kita terbalikkan. Dan adakah lepas tu akan ada satu lagi side untuk kita masukkan dengan fiber kita? Okey, ni kita akan dah lepas jahit ni, kita akan potong kain. Kita ikut basi, biasanya dalam suku inci lah. Kita akan potong sekeliling. Lepas tu kita akan terbalikkan. Okey, tapi kena sediakan satu ruang. Ya. Okey. Basi ini nama dia basi jahitan untuk kita ni lah. Kita terbalikkan situ sebab kita ada lubang ni. Ini hasil dia. Ini hasil dia dah. Ini hasil kita terbalikkan. Dan masa dah lepas terbalikkan masukkanlah. Ya, kita boleh masukkan. Mungkin boleh tunjukkan juga kepada kami semua. Okey. Masukkan fiber. Kalau boleh sepadatlah yang mungkin. Pastikan ni ruang-ruang dia kena masukkan semua. Tak boleh ada tertinggal lah. Okey, macam Cik Anis dan juga Puan Juliana. Okey, Cik Anis ni mungkin ada menyediakan perkhidmatan ni. Misal kata ada yang nak dapatkan perkhidmatan, mungkin boleh dapatkan juga daripada Cik Anis. Okey, kalau nak dapatkan perkhidmatan saya boleh hubungi Kemas Selangor lah. Baik. Okey, menarik. Yalah kadang-kadang anak-anak kita kan ada aktiviti di luar sana yang nak bersama-sama dengan anak-anak kecil ni, mungkin juga boleh terus berhubung dengan Kemas Selangor. Macam kita dah tahu tadi, Puan kata ada clay, ada aktiviti-aktiviti lain sambil-sambil Cik Anis sedang memasukkan dipanggil apa ni Puan tadi? Fiber. Okey, kalau fiber ni kita bolehlah beli kat rumah kan, sambil-sambil tu dah pun tadi Cik Anis dah tunjuk dah tekniknya. Tapi untuk Kemas Selangor secara di Reruai ataupun di Karnival program Madani Rakyat ini, mungkin ada yang akan dibawakan untuk hari terakhir istimewa hari ini saja Puan.
Untuk hari ini kita ada demo clay dan gubahan buah-buah kering. Okey, buah-buahan kering. Juga daripada kemas. Wakil daripada kemas? Ya. Okey, di Kuala Selangor ini cukup-cukup istimewa sebab nanti kita akan juga melihat, okey, sekejap lagi Cik Anis tengah mahu masukkan sekarang ni bagi padat. Untuk ini mungkin ada yang turut serta bersama dengan Kemas Selangor sekarang ni, ada yang sudah pun menjadi usahawan ke ataupun ada yang sudah pun menyediakan produk-produk seperti ini, Puan? Dari segi kemas, kita ada program Quick Win. Okey. Quick Win tu kami menyediakan kursus dan kita bantu dari segi bantuan kursus selama 3 hari dan peralatan. Baik. Dari peralatan yang kemas salurkan tu kita pantau pendapatan dia. Kata secara berterusan. Ya, betul. Untuk memastikan bahawa dan untuk itu sekarang ni di Selangor secara keseluruhan mungkin ada jumlahnya, Puan boleh kongsikan juga secara keseluruhan ataupun anggarannya sekarang ni yang sudah pun mencipta ataupun bersama-sama dengan soft toy ni, yang mengusahakan soft toy ada juga untuk sekarang ni. Boleh anggarkan, tapi memang ramai juga yang sedang mengusahakan. Okey, jadi itu adalah usaha di bawah Kemas ataupun di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Okey, baik. Sekarang ni sambil-sambil itu kita tengok Cik Anis sedang masukkan fiber ke dalam, kita panggil ni apa Puan tadi? Soft toy. Ya? Soft toy. Soft tak, maksudnya yang fabriknya. Okey, fabrik. Fabrik jelah kan, kita dah jahit tadi, dah trace-nya. Okey. Dan tadi pun kita dah tengok cara-caranya. Rasanya kalau untuk tadi Puan ada menyebut berkenaan dengan mesin ataupun facilities yang disediakan. Misalnya sekarang ni kalau ada yang dapatkan perkhidmatan, boleh dapatkan informasi ataupun konsultasi daripada Kemas juga di sini. Maksudnya kalau mereka ingin untuk dapatkan perkhidmatan, konsultasi, nak mula berniaga soft toy ni mungkin boleh juga hari ni. Untuk hari ini kita ada penyelia. Penyelia akan inform. Kita ada sediakan bagaimana perjalanannya, usaha proses yang boleh diusahakan. Okey, baik Puan. Terima kasih banyak Puan. Sambil-sambil itu, sekejap lagi saya akan bawakan untuk Syafiqah dan juga Ridwan soft toy ini. Sekejap lagi Puan Anis ataupun Cik Anis akan bantu saya untuk saya nak cuba menjahit juga sekejap lagi. Jadi untuk anda, kekal bersama-sama dengan kami. Okey, dan kita nak kembali semula bersama dengan Ridwan dan juga Syafiqah. Selepas ini kita nak bicarakan berkenaan dengan TVET pilihan ataupun pilihan kerjaya utama. Silakan. Okey, terima kasih Q. Terima kasih juga kepada Kemas yang selalu menawarkan kursus-kursus ataupun program-program berkaitan dengan TVET secara percuma di bawah program seperti Quick Win. Quick Win ni percuma saja Ridwan, kalau nak belajar mungkin tempoh pembelajaran dia dalam 5 hari. Bolehlah belajar buat tadi tu soft toys. Jadi boleh juga dijadikan mata pencarian lah kan. Jadi hari ini kita nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan TVET pilihan kerjaya utama. Saya dan kami sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Muhammad Faizal bin Fakiran, iaitu Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara MTVET. Datang selamat datang Malaysia. Ya, terima kasih. Doktor, biasanya kefahaman masyarakat mengenai TVET, kalau dahulu orang kata ini merupakan second class, pembelajaran second class lah, pendidikan vocational dan sebagainya, tidak menjadi pilihan. Kalau kita lihat sekarang, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kepentingan TVET di Malaysia? Okey, terima kasih Cik Ridwan dan juga Cik Syafiqah. Terima kasih dulu di atas kesudian untuk menjemput saya dalam sesi Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. So balik kepada soalan itu, saya rasa TVET yang merupakan latihan dan pendidikan yang berteraskan kepada pekerjaan ini sekiranya menjadi satu daripada tumpuan kepada lepasan sekolah khususnya untuk mereka ceburi bidang ini, memandangkan potensi dan juga ruang yang besar terutamanya untuk peningkatan dari segi kebolehkerjaan dan juga boleh pasaran mereka di alam pekerjaan nantilah. So peningkatan ini dapat kita lihat daripada tahun ke tahun, yang mana lepasan sekolah khususnya sekarang ni mula untuk memilih dan juga melihat kepada potensi dalam pendidikan TVET ini sebagai laluan untuk mereka melanjutkan pelajaran selepas daripada persekolahan. Yang selalunya menjadi persoalan terutamanya kepada pemain industri ialah adakah graduan ataupun perantis keluaran TVET ini memenuhi kriteria yang mereka perlukan, terutama sekarang ini yang mahukan tenaga pakar dan juga berkemahiran tinggi. Okey.
Kalau kita lihat kepada definisi itu sendiri, TVET itu sendiri adalah berteraskan kepada pekerjaan. Jadi sudah tentu dia kena disandarkan ataupun berpaksikan kepada standard pekerjaan yang sebenar. Yang satunya dibangunkan oleh industri dan juga diperakui oleh industri itu sendiri. Jadi oleh itu saya rasa itu menjadi asas yang utama dalam pelaksanaan program-program TVET untuk dipastikan bahawa dia berteraskan kepada standard pekerjaan yang sebenar lah. Dan itu jugalah yang termaktub dalam Code of Practice for TVET Program Accreditation ataupun COPTA yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran untuk Persejalan Kemahiran Malaysia dan juga oleh MQA, Agensi Kelayakan Malaysia untuk mereka mentauliah ataupun mengakreditasi program-program TVET di Malaysia ni lah. Jadi bukan sahaja soft skill, hard skill, tapi juga disebut dengan sharp skill, smart skill. Sekarang juga ada term yang kita gunakan sebagai upskilling, reskilling. Itu semua itu perkara itu perlu untuk kita pegang, terutamanya untuk kita melatih generasi muda ini dalam bidang TVET ini. Yang mana kemahiran-kemahiran yang ada yang saya sebut sebentar tadi ini mampu untuk memenuhi keperluan majikan-majikan sekarang. Okey. Kalau sebelum ni mungkin kita biasa dengar dengan soft skill dan juga hard skill. Tapi saya rasa the skill for the future ataupun skill untuk masa depan, kemahiran untuk masa depan sebenarnya telah pun berubah, di mana keperluan untuk smart skill, soft skill kepada smart skill dan juga hard skill kepada sharp skill itu perlu diterapkan. Jadi untuk tujuan berkenaan saya rasa institusi-institusi TVET perlu untuk memberikan penekanan kepada konsep self-reliant learning ataupun pembelajaran kendiri kepada pelajar-pelajar TVET bagi memastikan bahawa mereka boleh mengadaptasi kepada perubahan teknologi dalam bidang yang mereka ikutilah. Jadi bukan saja mereka mengikuti program latihan untuk tujuan peningkatan kemahiran pada waktu itu, tapi untuk tujuan peningkatan pada masa-masa yang akan datanglah. Dan ini jugalah yang perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar TVET. Dan sebab itu dalam konteks TVET ini sendiri, latihan saja bukan kepada bakal pekerja, tapi juga kepada pekerja-pekerja yang telah pun berada di industri yang sedang bekerja untuk mereka meneruskan kemahiran mereka menerusi program-program upskilling dan juga reskilling. So kita katakan sebagai program pembelajaran sepanjang hayat lah. So maknanya mereka akan sentiasa meningkatkan usaha untuk meningkatkan kemahiran dan juga pengetahuan mereka seiring dengan keperluan teknologi dalam bidang masing-masing, dalam bidang mereka sendirilah. Jadi satu peluang kejayaan ataupun kejayaan utama pada masa akan datang. Kita bercakap bukan sahaja mengenai smart and sharp dari segi kemahiran keusahawanan itu. Kalau ada kemahiran pun tetapi ianya tidak boleh diterjemahkan untuk menjadi satu pekerjaan ataupun sumber pendapatan pun tidak berguna juga. Jadi bagaimana sebenarnya elemen ini diterapkan dalam TVET? Okey, ya saya bersetuju. TVET ini kita bukan saja bercakap kepada penciptaan kepada peluang pekerjaan. Tapi dalam konteks yang lebih luas sebenarnya TVET ini selain daripada memberikan pekerjaan kepada pelajar ataupun graduan TVET, tapi juga dia merupakan platform untuk mencipta pekerjaan menerusi keusahawanan inilah. Sebab tu saya rasa program ataupun penerapan elemen keusahawanan ini sangat digalakkan dan di peringkat institusi TVET itu sendiri, saya kira ada beberapa institusi TVET juga yang telah pun mula untuk menerapkan elemen keusahawanan ini di institusi latihan di bawah Jabatan Tenaga Manusia, ILP, EdTech, JMTI. Begitu juga di institusi latihan Kementerian Belia dan Sukan, IMKBS. Mereka juga telah pun menerapkan elemen usahawan dan juga e-usahawan dalam pelaksanaan program-program TVET mereka lah. So begitu juga saya rasa dalam pelaksanaan program TVET di TVET Mara, menerusi IKM, KKTM. So di mana mereka juga meletakkan program-program tekno-usahawan sebagai salah satu program yang diterapkan dalam pelaksanaan program-program TVET mereka lah. So saya rasa dengan adanya penerapan ini boleh diperluaskan kepada semua institusi TVET. Mungkin kita boleh lihat juga penerapan itu melalui kurikulum, silibus ataupun pada standard sendirilah. Sebagai salah satu ruang untuk kita menyokong kepada pembangunan usahawan di kalangan graduan TVET selain daripada usaha-usaha di peringkat kerajaan sendiri untuk menyediakan terutamanya dana-dana awal bagi mereka melibatkan diri dalam bidang keusahawanan inilah. Dah pun menyentuh mengenai dana. Sebab apa? Ya, ini juga merupakan kenapa kita lakukan program Madani Rakyat ini untuk kita menyampaikan apa di antara inisiatif dana-dana yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Tapi berkaitan dengan dana ataupun geran ataupun inisiatif di bawah TVET ini, mungkin tidak ramai yang tahu secara keseluruhannya apa sebenarnya yang ditawarkan. Apatah lagi TVET ini dipegang oleh begitu banyak kementerian. Ya. Di Majlis TVET Negara, kita menyelaras pelaksanaan program TVET
merentasi 12 kementerian. Dan juga buat masa ini kita ada 1,345 institusi TVET yang menentasi 12 kementerian, termasuk juga awam dan swasta. 669 institusi TVET awam, 652 institusi TVET swasta dan juga 24 institusi TVET di bawah seliaan kerajaan negeri. Dan sudah tentulah saya rasa dana yang besar seperti mana yang selalu disebutkan oleh pucuk pimpinan negara, perbelanjaan yang besar yang diperuntukkan untuk pelaksanaan program-program TVET ini. So satunya menerusi kementerian-kementerian yang berkaitan. Selain daripada itu, bagi pelaksanaan program-program TVET, dana pembiayaan untuk tujuan pelaksanaan program TVET ini kebiasaannya dilaksanakan ataupun dikendalikan oleh PTPK ataupun Pembadanan Tabung Pembangunan Kemahiran sebagai salah satu daripada penyedia dana untuk tujuan pelaksanaan program-program TVET, terutamanya di institusi TVET swasta. Jadi dalam program Madani Rakyat ini, TVET ini dia ada kemah khas. Apa yang dibawakan sepanjang 3 hari sepanjang berkampung di PMR Zon Tengah ini di bawah kemah TVET? Bagi program Madani Rakyat Zon Tengah ini, kita mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian yang berkaitan TVET. Di bawah flagship kita, di bawah Majlis TVET Negara, ada 12 kementerian yang melaksanakan TVET, plus dengan satu kementerian pelaksana TVET juga, di mana kita mendapat kerjasama daripada kementerian-kementerian itu untuk mereka berkongsi maklumat dan juga perkongsian program-program yang ditawarkan oleh institusi-institusi di bawah agensi dan juga kementerian masing-masing lah, yang mana memberi peluang dan juga ruang kepada setiap lapisan masyarakat untuk melihat kepada peluang yang boleh mereka ikuti untuk program-program TVET ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga bekerjasama dengan industri. Ada beberapa industri yang turut serta dengan kita, terutamanya antaranya Bermas Auto Berhad, yang merupakan pengedar tunggal Mazda dan juga Kia, yang sangat aktif dalam pelaksanaan program TVET. So mereka sangat aktif dalam pelaksanaan program-program, termasuk program sistem latihan dua nasional, perantisan dan juga program-program TVET lain, berdasarkan kepada inisiatif mereka sendiri. So mereka sendiri yang melaksanakan program berkenaan. So begitu juga kita ada MAG Auto Garage dan juga Blue Shark yang turut bersama dengan kita lah. Dan sebagai menyokong kepada usaha kerajaan negeri untuk menjadikan Selangor sebagai hub kepada industri aero angkasa. So kita juga membawa NAICO bersama dengan kita dan juga institusi yang berkaitan dengan aero angkasa untuk bersama-sama dengan kita dalam reruai TVET inilah. Jadi kalau anda datang ke program Madani Rakyat ni, anda boleh lihat sebenarnya benar-benar berkaitan dengan TVET ini bukan sekadar kalau macam dulu berkaitan dengan masakan, jahitan, kecantikan, tetapi sekarang ini juga menawarkan program-program yang berkedudukan tinggi. Ini semua yang pakar-pakar ni, seperti mana tadi doktor katakan, jadi kena datang ke program Madani Rakyat 2024 Zon Tengah ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Dr. Muhammad Faizal Tokiran, Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih. Okey. Dan kita teruskan. Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Kita akan sediakan lukisan kepada anda semua. Kita akan melawat salah satu lokasi menarik di Kuala Selangor, iaitu Bukit Melawat. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Bukit Melawati umpama lokasi wajib dilawati sekiranya bertandang ke Kuala Selangor. Apa yang hebat sangat di lokasi ini? Bukit Melawati ini dia terkenal dengan pemerintahan Kesultanan yang pertama sehingga ketiga lah. Selain itu, kat sini terdapat juga batu hampa, perigi beracun, 3 berian sederet dan juga makam Sultan pertama hingga Sultan ketiga lah. Sini juga terdapat juga ada Muzium Daerah Kuala Selangor dan juga Muzium Permainan Tradisional. Dekat Bukit Melawati juga ada tarikan iaitu Rumah Api lah. Rumah Api ni yang telah dibina pada 1907 dan telah berusia lebih daripada 100 tahun. Apa pula pandangan pengunjung? Adakah mereka belajar sesuatu daripada hasil lawatan mereka di sini? Untuk bawa anak-anak bagi experience untuk sebab kat sini katanya monyetnya jinak-jinak. Jadi nak bagi pengalaman pada anak-anak untuk kenal alam lah. Dulu pernah datang masa kecil-kecil lah. Ni kita repeat boleh bawa anak sebab anak-anak cuti sekolah ni kan. Ada kita nak tengok sejarah-sejarah Selangor kan. Lepas tu kita ada ni macam ni kat belakang ni ada meriam. Jadi bagi anak tengoklah benda-benda sejarah macam ni. Di sini banyak diterangkan tentang sejarah asal-usul Kuala Selangor itu sendiri.
dan di muzium permainan kanak-kanak tadi pun, tradisional tadi pun banyak mengimbau kembali permainan masa kita zaman kanak-kanak dulu. Sini tempat bersejarah lah untuk dekat area Selangor ni. Sini salah satunya Kuala Selangor. Dengan adanya menara, batu hampa, monyet. Faris, okey. Faris, datang sini dengan siapa Faris? Dengan bapak saudara. Bapak saudara. Menarik ke? Boleh lah. Ada museum tadi kita orang masuk. Ada pedang bekas British. Selain sejarah, kawasan ini juga tidak kurang hebatnya dengan pelbagai kisah legenda. Di sinilah kawasan yang menempatkan ketiga-tiga meriam, iaitu Meriam Sultan Muhammad, Meriam Sultan Ibrahim dan Meriam Sultan Salehuddin. Ketiga-tiga meriam ini mempunyai ukuran panjang iaitu 9 kaki, sama. Tapi apa yang uniknya di sini ialah tentang legenda yang disebut-sebut. Salah satu antara ketiga-tiga meriam ini meletup sendiri. Saya kata sekali lagi, ia meletup sendiri dan kejadian itu berlaku 2 kali. Iaitu pada 3 November 1961 ketika salah satu meriam ini dalam proses untuk dipindahkan. Dan kejadian kali kedua ialah pada 16 Ogos 1976. Misteri ini sehingga kini masih tidak dapat dirungkaikan. Ketiga-tiga sultan yang merupakan pemerintah awal di negeri Selangor turut disemadikan dalam makam khas. Di sini merupakan makam bagi ketiga-tiga sultan pada awal pemerintahan kerajaan negeri Selangor, iaitu Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad dan Sultan Salehuddin. Dan seperti yang anda boleh lihat tadi, terdapat satu batu di luar kawasan bangunan ini. Ia merupakan batu nisan milik Panglima Hitam yang dikatakan cukup misteri. Namun beliau disegani oleh masyarakat setempat. Beliau dikatakan sebagai seorang pahlawan yang menggerunkan, berani dan juga taat setianya kepada negeri Selangor, tidak terbelah bahagi. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM. Selamat pagi Malaysia. Jadi kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada kali ini dan kita akan bawakan perbincangan mengenai salah satu sektor yang cukup penting untuk rakyat. Tapi hari ini kita fokus kepada rakyat negeri Selangor. Ya betul. Tapi apa pun terima kasih terlebih dahulu untuk bingkisan itu tadi dari Bukit Malawati. Itu penerbit kita tu untuk hari ini. Yang menerbitkan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, beliau lah. Okey. Okey. Kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita sekarang ni telah berpisah saja di sebelah ini. Saya kenalkan terlebih dahulu Yang Berhormat Insinyur Izham Hashim, Exco Infrastruktur dan Pertanian Kerajaan Negeri Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar sihat hari ni? Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Syafiqah dengan Ridwan Okey. sudi menjemput saya. YB, kita mulakan. Apakah langkah yang diambil oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memastikan keterjaminan makanan ini wujud untuk rakyat, khususnya kepada rakyat Selangor, dan juga ia melengkapi usaha kerajaan madani? Saya bila kalau Syafiqah dengan Ridwan ingat betul-betul bila timbul perkataan ini, buzzword ni, food security ni. Food security. Selepas perang Rusia Ukraine. Dan lebih awal lagi sebenarnya, dia pasca COVID. PKP. Masa tu saya ingat lagi berlaku shortage makanan, kekurangan makanan dan juga keputusan bekalan makanan dan sebagainya. Jadi masa tu sebenarnya di Selangor kita dah ada plan transformasi agro Selangor, peta tu. Kita dah buat, tapi dia buat sebelum tu lagi. Jadi bila kita timbul perkataan security, sebenarnya kebahagiaan besar daripada perancangan ni untuk menjamin keterjaminan makanan ni dah ada dalam plan transformasi itu. Jadi itu sebab itu kita bila dasar plan tindakan dasar keterjaminan makanan itu dikenalkan oleh Kerajaan Persekutuan, Kementerian, kita teruskan agenda peta ni sebab dia dah mengambil kira keterjaminan makanan itu sebagai salah satu komponen penting
Kalau lihat betul-betul dalam peta tu, yang ketiga tu, kita dasar dia yang ketiga tu ialah menjamin rantaian bekalan itu daripada awal penyediaan tanah sehingga pemasaran. Memang dah ada dalam tu. Dan jadi kita teruskan agenda itu dengan lebih pesat lagi lah. Itu yang kita buat di Negeri Selangor ni. Disebabkan persiapan itu telah pun dijalankan terlebih dahulu. Awal sebenarnya perkara itu dijalankan. Jadi sekarang ini apabila isu ini berbangkit, adakah ianya satu isu yang perlu dirisaukan ataupun ianya terlalu dipolemikkan sehingga menakut-nakutkan rakyat, terutamanya di Negeri Selangor ini? Kalau kita perhatikan perjalanan tentang isu makanan di negara kita ni, memang dari semasa-semasa dia akan timbul. Sebab negara kita masih bergantung banyak kepada import. Okey. Kalau tengok kita pun ada mengeksport barang-barang makanan ada, tetapi kita masih net importer. Mana dia dalam sekitar 50 bilion lebih kita masih mengimport makanan. Sayur buah-buahan pun kalau tak silap saya di sekitar 7 bilion lebih. Ya. Jadi pergantungan tu masih negara luar. Beras kita pun dalam sekitar 60% saja sara diri ataupun SSR itu. Mana kita mengimport. Bila kita mengimport, kita bergantung kepada negara luar untuk bekalan makanan kita. Dan negara luar pun terdedah juga kepada perubahan iklim dan sebagainya, rantaian bekalan. Jadi banyak faktor ini perlu diambil kira dalam kita memahami kenapa berlaku shortage makanan ini. Cuma yang penting bagi saya ialah kita perlu tingkatkan. Contohnya saya bagi contoh, macam di Selangor. Okey. Bekalan agak-agak bekalan ayam dengan kambing dengan lembu berapa persen daripada keperluan Selangor? Agak-agaklah Syafiqah dengan Ridwan lah, berapa persen? Kita boleh sediakan sendiri. Yang daripada sendiri punya. Selangor punya saja. 30%. Tak sampai 5%. Maksudnya 95% untuk makanan Selangor ni, daging kambing dan lembu import daripada negara luar ataupun negara luar. Sikit sangat. Sebab kita pun kepadatan penduduk tinggi di sini. Banyaklah faktor dia. Faktor tanah, tapak lah, ada masalah ternakan, penyakit, macam-macam lah. Tapi 5% adalah terlalu sikit. Ya. Jadi kita perlu tingkatkan lagi. Kita tak akan dapat tingkat 100% sebab Selangor ni tanah mahal. Dan kita kan berebut dengan kilang dan berebut dengan rumah kan. Jadi banyaklah isu-isu yang hard terus orang kata kan. Pahit tapi perlu ditelan. Tapi bagaimana pula tadi YB ada menyebut tentang pelan transformasi agro Selangor ataupun peta ni. Dalam proses untuk mengurangkan kebergantungan itu. Ya, betul. Mungkin tak banyak tapi macam mana kehadapannya peta ini bergerak? Saya daripada awal ketika mengubal sebab saya ni penggal kedua ni Exco ni. Pertanian saya kekalkan pertanian ni sebab saya lihat Selangor ni kita tidak boleh sama macam negeri lain. Sebab apa? Macam saya sebut tadi. Kita berebut tanah dengan perumahan, berebut tanah dengan kilang. Jadi kena pastikan pertanian atau makanan agro makanan Selangor ni dia kena kompetitif. Mana dia boleh memberi nilai pulangan yang tinggi. Sebab itu kita letak dasar pertama peta ni ialah pertanian bernilai tinggi. Jadi bila pertanian bernilai tinggi, mana dia punya pulangan keuntungan daripada petani itu lebih baik, pendapatan dia pun meningkat dan dalam masa yang sama dia juga dapat memastikan viability atau kesesuaian tempat tapak atau tanah ini berbaloi dengan daripada dia buat benda lain. Jadi itu kita kena pastikan. Sebab itu dalam dasar pertama itu kita kena pasti dah tanaman-tanaman mana yang boleh kita tingkatkan. Saya bagi contoh halia. Halia kita import 300 juta setahun. Jadi kalau kita boleh tanam kaedah sekarang moden. Itu dasar kedua, moden. Kita Selangor kena moden. Kalau saya bagi contoh macam kita buat semalam kita lancarkan melon kan. Di dalam pekan bawah greenhouse 2,000 pokok setahun pendapatan 120,000. Dia kita dalam tempat yang sama, saiz tapak yang sama. Dia punya yield ataupun pendapatan dia atau hasil dia 3 kali ganda. Sebab dia buat tegak vertikal dengan hidroponik dengan vertikal tu. Jadi hasilnya lebih baik daripada kalau kita buat tanah yang 1 ekar, kita boleh buat dalam 1/3 of the land. Jadi ini langkah-langkah yang Selangor kena ambil. Kita kena ambil pertanian yang boleh memberi pulangan tinggi dalam masa sama menyumbang kepada mengurangkan pergantungan. Jadi tak boleh semua tanaman. Kalau datang saya tanya kalau nak tanam timun, saya tak galakkanlah sebab nilai dia rendah. Tempat lain boleh buatlah, tapi di Selangor kita kena tanam high value salad, kena tanam melon yang bernilai tinggi, bukan raw melon. Di Selangor semalam kita tanam tu sweet, super sweet itu di pasaran RM16 sekilo.
Jadi kita kena Selangor kena begitu. Baru boleh kita survive. Kalau tidak, industri kilang akan ambil tanah tu buat projek tu. Perumahan akan ambil. Susah. Kalau menyentuh mengenai tanah ni, kita berada di zon yang betul lah ni. Zon tengah ini. Betul. Terutama di kawasan ni, Kuala Selangor, Sekincan, kawasan pertanian kan. Jadi apa di antara projek-projek yang dibangunkan di sini? Di sini di start daripada Kuala Selangor. Kuala Selangor daerah ni kita telah jadikan sebagai zon melon. Okey. Melon. Dan kalau naik atas sikit, dah masuk padi. Padi ni kita adalah 18,000 hektar. Daripada Kuala Selangor mula sampai Sabak Benam. Itu kawasan jelapang padi. Kita tak boleh ganggu untuk tanaman lain. Tetapi kita memikirkan bagaimana nak tingkatkan hasil dia. Dulu pernah satu ketika, 1 hektar, kita boleh dapat 8-10 tan. Sekarang dah drop kepada 4 tan aja. Separuh. Jadi apa masalah dia sebenarnya? Jadi kita tengok balik. Dan kita bagi bantuan yang betul, yang sesuai. Supaya hasil padi kita akan meningkat balik. Kemudian satu lagi, kalau daripada pantai timur ni, pantai barat ini, hingga ke Sabak Benam ialah kelapa. Kelapa, dan kalau dari aquaculture, udang. Kita pengeluar antara yang besar, udang putih dan udang harimau. Itu pun kita buat kaedah sekarang ni organik. Kita push organik supaya kualiti air akan terjaga, dalam masa sama udang yang berkualiti tinggi. Pernah rasa udang organik? Kalau saya masak, saya dah bagi selalu dekat Selangor ni. Kenapa tak bawa sini? Allah. Udang ni, saya beritahu terang. Kalau dimasak serve, Syafiqah dengan Rizwan tak boleh nak beza antara udang laut dengan udang ni. Sebab dia punya taste. Rasa cukup luar biasa. Ada, udang tu ada dekat dalam KPKM. Oh, ada. Dia udang organik tau. Dia bukan udang biasa. Sebab dia bersih, dia tidak bawa amonia. Sebab dia menggunakan probiotik dan sebagainya, teknologi. Ini termasuk dasar kita. Penggunaan teknologi sebegitu, betul, dia akan dapat meningkatkan hasil pertanian dan juga seterusnya kita akan mengurangkan kebergantungan lah. Tapi soalnya kepada petani tersebut bagaimana? Untuk mendapatkan pulangan kepada petani, kos sara hidup petani dan sebagainya. Kita punya dasar di bawah peta ni, Pelan Transformasi Agro ni, ialah memastikan pertama kita menyumbang kepada SSR itu, atau Self Sufficiency Ratio tu. Dalam masa yang sama dia juga meningkat pendapatan petani. Sebab tu we go for high value. Bernilai tinggi. Kalau kita pergi jual macam saya sebut tadi, bukan saya nak rendahkan timun tu, tapi maksud saya betul. Dia tidak memberikan hasil yang tinggi kepada petani kita. Jadi kita galakkan pertanian yang nilai tinggi, ataupun kalau dalam peternakan pun yang bernilai tinggi juga. Contoh kalau kambing tu Black Belly Barbados. Ini special kambing yang nilainya tinggi. Dan juga memberikan dia banyak reproduktif dia. Production dia tinggi. Macam aquaculture, udang. Dan juga udang harimau, udang putih tadi kan, yang organik. Jadi kita go for high value. Ada terbaru di Hulu Langat ni kita buat dah berjaya. Tahun lepas kita kembang tahun ni, udang kara, lobster yang air tawar. Dibela di bawah tangki tu, sekilo RM120. Dah berjaya. Kita nak kembangkan kepada usahawan-usahawan ataupun agropreneur bagi negeri Selangor. Tahun ni kita kembangkan. Sebab dah berjaya. Dalam program ini pula, program Madani Rakyat di Zon Tengah ni, apa di antara aktiviti ataupun inisiatif yang ditawarkan kepada pengunjung? Saya rasa banyak ada yang kita tawarkan ni, bahawa PKN dan juga bahawa kerajaan negeri. Banyak insentif kita dalam bentuk latihan, dalam bentuk modal, dalam bentuk kita tiasa memikir 3 benda ni. Pertama ialah kaedah pengeluaran, teknik dia. Kedua ialah dia punya bimbingan dia, human resource bahagian sumber manusia. Dan ketiga dari segi dana, pendanaan. Ketiga ni kalau kita tidak atur dengan baik, salah satu tak ada, dia tak boleh berlaku. Jadi kita pastikan ketiga ini berjalan serentak, dan kita Selangor letakkan pemodenan ni sebagai agenda kita. Sebab tu kita penggunaan Internet of Things, penggunaan drone, penggunaan ini Selangor memang sangat advance. Sebab saya berkeyakinan walaupun kalau pemodenan dia kos dia tinggi pada awal, tapi pulangan dia cepat. Pulangan pelaburan dia sangat cepat, dan kita telah berjaya. Ramai anak-anak muda, saya nak galakkan wanita pula sebab sekarang ni very friendly. Dia pertanian moden ni very friendly to wanita. Jadi kita dah mula dapat. Taklah membanting tulang sangat. Dia tak ada. Dia kadang-kadang nampak macam duduk pejabat dia. Dekat perapat tu dia pakai cantik je. Sebab dia sejuk, cooling dalam. Sejuk kan, guna drone, patah. Tapi yang paling penting adalah kesediaan para petani ataupun sesiapa saja mengusahakan untuk
invest ataupun melabur dalam teknologi tinggi lah untuk kita melihat kesan jangka masa panjang. Terima kasih banyak kepada YBIR Izham Hashim, Exco Infrastruktur dan Pertanian Kerajaan Negeri Selangor kerana sudi bersama dengan kita dalam berkongsi berkenaan dengan agenda keterjaminan makanan negeri Selangor. Ya, okey. Seterusnya kita nak bersama dengan pegawai Met Malaysia untuk melihat bagaimana sebenarnya ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Silakan Met Malaysia. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Dan salam Malaysia Madani. Setakat 4.30 petang semalam, Met Malaysia telah mengemuskini status cuaca panas terkini iaitu tahap 1 tahap berjaga-jaga. Amaran ini melibatkan negeri Perlis di hampir keseluruhan negeri Kedah, juga melibatkan daerah Kuala Kangsar di negeri Perak serta melibatkan bahagian Beaufort di negeri Sabah. Suhu maksimum di kesemua kawasan bertanda kuning ini adalah di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk di kawasan yang bertanda amaran ini diminta untuk sentiasa berhati-hati, banyakkan minum air serta dinasihatkan untuk mengelakkan aktiviti di luar rumah. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia. Alhamdulillah, cuaca cerah dilaporkan buat masa kini di hampir keseluruhan kawasan di Semenanjung Malaysia. Dan keadaan cuaca cerah ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Namun demikian, bagi kawasan pesisiran pantai di negeri Kelantan ini, hujan dijangka boleh berlaku pada lewat pagi nanti. Berikutan, kini hujan sedang berlaku di kawasan lautan dan akan bergerak menuju ke kawasan daratan di negeri Terengganu dan seterusnya akan bergerak ke kawasan pedalaman di negeri Kelantan. Manakala bagi Malaysia Timur pula, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sarawak. Dan keadaan hujan di negeri Sarawak ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah pula, hujan masih lagi dijangka boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan di negeri Sabah menjelang ke lewat pagi nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir dijangkakan boleh berlaku di beberapa tempat iaitu melibatkan bahagian selatan di negeri Perak, negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, negeri Melaka, negeri Sembilan serta negeri Johor. Namun hujan juga boleh dijangkakan boleh berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang serta Timur Johor namun menjelang kelewat petang nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dari petir dijangkakan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir keseluruhan bahagian di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman saluran Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan ramalan cuaca yang terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Terima kasih banyak kepada rakan penyampai di Met Malaysia. Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada kali ini untuk kita meninjau kemeriahan yang berada dalam kemah utama yang terdiri daripada kementerian-kementerian mempamerkan hasil usaha mereka selama ini. Kalau tadi Q dia belajar macam mana nak buat soft toys. Sekarang ini Q belajar macam mana nak gubah bunga pula. Alah sweetnya. Q. Pandai ke tu? Silakan Q. Silakan dengan gubahan bunga. Baik, Syafiqah dan Ridwan, untuk waktu ini saya dah pun keliling di ruang pameran utama ini, dan kalau tadi kita dah pun ke satu lagi reruai, dan sekarang ni saya berada di satu reruai iaitu di reruai kesejahteraan rakyat, lebih khusus lagi di ruangan unit penyelarasan pelaksanaan ICU JPM. Dan sebut pasal kesejahteraan rakyat ini, pasti juga ada inisiatif yang dibawakan oleh ICU, antaranya berkenaan dengan e-Kasih, yang mana untuk anda yang datang ke reruai e-Kasih ni ataupun reruai kesejahteraan rakyat ini boleh juga untuk bersama-sama dalam pengkalan data ataupun membuat pendaftaran dalam pengkalan data. Dan hari ini di sebelah saya kita bersama salah seorang usahawan e-Kasih ataupun U-Kasih sebenarnya. Kita bersama dengan Puan Masita Said. Apa khabar Puan? Sihat, alhamdulillah. Okey, dan saya dimaklumkan Puan hari ini bawa antara produk-produk yang mana Puan sedang usahakan iaitu gubahan bunga. Ya, betul. Okey, Puan Masita mungkin boleh kongsikan lokasinya ataupun di mana asalnya kan untuk kali ini? Saya asal daripada Kampung Sungai Sedang, Kapal Kelang. Okey. Saya hari ini memang nak ajar untuk gubahan bunga. Baik. Okey, untuk gubahan bunga ni pastinya juga kan yang ada buat tempahan tu selalunya untuk program-program apa Puan? Mungkin ada yang Happy Birthday. Okey, birthday. Hari Guru. Okey. Lagi macam-macam lah. Okey, bila sebut macam-macam tu, kita sambil-sambil tu mungkin boleh kongsikan juga cara Puan menyediakan gubahan bunga ni, berapa barang yang diperlukan. Mungkin ada yang nak cuba di luar sana sedang bersama-sama dengan kita, nak cuba cara menyediakan gubahan bunga yang dapat inspirasi daripada Puan sendiri sekarang ni. Sekarang ni ada bunga, lepas tu ada ni apa lidi. Lidi, okey. Beg. Okey, beg ni penting ni kan. Barulah nampak sweetnya kat situ. Getah. Okey. Dan apa? Gunting dan ni. Getah belah sini lah. Yang ni. Tapi yalah, mungkin orang di luar sana ataupun masyarakat di luar sana boleh cuba. Tapi keistimewaan yang ada pada Puan Masita, mungkin ada yang lainnya, cara gubahan tu boleh tunjukkan kepada kita hari ni. Okey, sambil-sambil tu kita sembang-sembang ni kan. Sambil Puan mungkin perlukan saya potong pun bagi tahu je. Kan. Dan kalau ikutkan Puan Masita mula untuk berkecimpung dalam perniagaan ni ataupun gubah bunga ni sejak bila Puan? Dah 5 tahun jugalah. 5 tahun juga. Sebelum PKP lah tu. Sebelum PKP. Banyak cabaran juga Puan mungkin sekarang. Banyak cabaran jugaannya, memang banyaklah. Tapi terus dengan inisiatif yang disediakan oleh ICU, mungkin Puan boleh kongsikan juga antara langkah-langkah ataupun inisiatif yang disediakan untuk sekarang ni. Inisiatif yang saya sediakan itulah nak campur dengan usaha sendiri kan. Okey, sekarang ni cabaran untuk berniaga tu Puan Mas kalau ikutkan orang nak berniaga tu mesti ada media sosial. Ya, betul. Sekarang ni berniaga di media sosial juga Puan? Ada. Okey, sambil tu kita tengok juga apa yang boleh kita sediakan kepada pengunjung-pengunjung ataupun kepada penonton-penonton kita di Selamat Pagi Malaysia ni. Sekarang ni Puan sedang memotor. Dan kalau kita tengok ada juga produk-produk lain yang Puan Mas hari ini sediakan, selain pada gubahan bunga, ada juga produk kuih. Itu disediakan sendiri Puan? Ada. Memang saya sediakan buat sendirilah. Daripada Mas Cookies Homemade. Wow, okey, ada namanya. Dan kalau kita sebut untuk media sosial, cara mempromosikan tu mungkin Puan yang orang kata nak terima tempahan ni, kalau dia kata minta lah cara yang lebih luar biasa sikit, Puan boleh sediakan?
Maksudnya kalau dia nak besar lagi daripada yang ada kat depan ni, boleh bergantung kepada permintaan orang lah. Okey. Dan sekarang ni tengah potong ni. Alright, kita ada gubahan bunga hari ni warna purple puan uniknya. Ada tema apa-apa ke sama dengan baju? Mungkin. Okey. Dan kita juga dimaklumkan bahawa di mana usaha puan sejak 5 tahun lalu dan sekarang ni orang kata macam-macam yang mungkin akan dikembangkan lagi ke masa depan. Ada tak fikirkan mungkin nak meniaga produk-produk lain pula selain daripada cookies ni? Selain daripada cookies ni, inilah gubahan, boken. Jadi tempahan daripada orang biskut raya ke apa kan. Raya tak lama lagi dah kan? Dah ada tempahan dah? Terima? Ada. Okey, menarik. Jadi ini sekarang ni caranya? Ini kan caranya kita basah sini. Okey. Caranya cucuk lah. Kita cucuk je. Kita cucuk je. Tapi kadang-kadang kan saya cucuk tak jadi juga. Dia teknik dia tu mungkin ada kan orang kata hasil kreativiti tu. Selalu dapat inspirasi daripada mana puan? Saya ni masuk ke seni. Okey. Jadi belajar juga daripada TikTok ke apa kan. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kata dicampur daripada kreativiti sendiri, ambil idea juga kadang-kadang daripada yang ada media sosial juga kan. Sekarang kita tengok kat TikTok ada macam-macam kan. Seronok. Ya, betul. Okey, sambil-sambil itu juga selalunya puan, kalau yang ada di depan kita dan juga yang puan sediakan ni, berapa harganya? Mungkin ada yang sekarang ni tengah ada jugalah paling apa ni lah, paling mahal lah. Dalam 1,000 ada. 1,000 ada. 300 ada. Jadi ikut permintaan orang lah. Baik. Okey puan, sambil-sambil tu kita nak tunjukkan prosesnya. Okey, kita sambung lagi dekat belah mana ni? Kita nak sambung. Boleh puan. Alright, sekarang ni kita tengok puan dah pun tambah dengan gubahan bunganya untuk menambahkan naik seri lagi lah puan campuran warnanya tu. Okey, dan yang penting ni ada ni teddy bearnya. Barulah jadi orang kata ingatan kan. Okey. Kita nak tengok proses yang disediakan oleh Puan Mas sekarang ini, antaranya menyediakan gubahan bunga. Kalau selalunya macam ni mungkin orang minta untuk anniversary ke puan Anniversary boleh. Kalau nak tukar warna lain pun boleh, tak ada masalah. Permintaan orang kalau orang nak warna merah pun kita buat. Warna putih ke, ikut permintaan orang lah. Ikut cara yang dia nak lah kan. Tapi bagi tahu kat Puan Mas lebih awal. Selalunya untuk tempahan berapa hari sebelum puan kena buat tempahan? Paling kalau senang-senang yang jenis senang lah. Dah 1 hari. 1 hari sebelum. Jadi boleh lah. Paling susah tu 2-3 hari lah. Wah, mana kata special lah itu. Okey, seterusnya kita nak tengok juga caranya. Saya nak tolong pegang ke? Okey, saya tolong pegang. Cucuk tangan mana ni? Okey. Alright, di belah belakang. Kita pun nak tengok juga sambil-sambil tu. Okey, di sebelah belakang. Alright puan, saya tolong cucuk. Saya tolong cucuk pula sebelah sini boleh? Nak tambah kreativiti saya. Okey. Alright. Okey. Oh, kena atas sikit. Okey, tambah lagi puan sebelum kita nak balut ya, dan tunjukkan proses secara ringkas kepada penonton-penonton kita Selamat Pagi Malaysia ni. Okey, saya tolong alihkan ini. Tambah lidi lagi. Okey. Tambah lidi lagi. Okey. Baik, kita kena sediakan pelekat secara okey, tambah sikit lagi. Okey. Puan? Ya. Mungkin kalau orang kata nak tambah bunga boleh, tak ada masalah, tapi harga kena tambah jugalah kan? Harga kena tambah juga, okey. Lekat pula dia. Okey, puan. Okey, tapi kita mungkin boleh teruskan kepada proses membalutnya pula, sebab kita nak tengok cara nak membalut tu kadang bukan senang puan. Saya cuba juga. Susah. Dia jadi balut-balut tiba-tiba dia isi lemak puan. Itu yang risau kadang. Aduh. Kita tak boleh meniaga gubahan bunga ni. Kejap ya, Dek. Okey. Kita tambah lagi di sebelah belakang. Alright. Lagi ya, sebab dia nak kena tambah lagi ni. Perlukan lagi tambahan gubahan untuk bahagian daun ya. Rambut. Ya. Nak dapat balance kan warna tu pun penting juga kan. Okey. Dan kalau tengok ni ada berapa banyak ni dah. Daun-daun 2 jenis, 3 jenis. Okey.
Okey, teruskan untuk proses mencucuknya ni. Susunan bunga tu penting. Ada makna juga kan, simbol-simbol tertentu, warna ni tu mainkan peranan. Warna merah kadang dia kata makna lebih cinta gitu kan. Jumlah bunga pun main peranan juga. Okey. Untuk Puan Mas sendiri sekarang ni kita nak terus kepada tambahan ini. Kalau nak pilih warna lain pun boleh juga warna untuk kertas sembalut tu. Okey, tapi menarik Puan Mas sendiri pastinya sedang mengusahakan perubahan bunga, ada juga untuk cookies ni kan. Nak meluangkan masa tu pun cukup penting juga kan. Okey, penting untuk potong ni. Okey, saya tolong letakkan di sebelah kiri. Saya tolong juga. Sikit hari lagi saya dah boleh lah jadi orang kata assistant Puan Mas Okey, Puan Mas. Kita teruskan kepada proses sembalut pula. Kita sembalut pula ya. Okey, tak apa. Sikit lagi Puan. Tapi tak ada orang kejar ni. Dia tak ada pertandingan. Tapi ini paling penting. Saya nak kena belajar ni. Takut nanti jadi nasi lemak tadi. Okey. Oh, caranya kena lipat dulu. Lipat dulu sikit. Tapi ini kejap ya. Nampak. Okey, baik-baik. Okey, tambahkan dengan tipnya. Okey. Kadang penting untuk melekatkan ni juga kan, supaya dia tak terbuka. Kadang tu bila terbuka tu yang jadi masalah bila dah sampai kat penerima tu. Alright. Okey, cantik lah dah. Nampak dah bentuk dia tu. Sekejap lagi. Ini sesuai kalau untuk anniversary ke birthday ke. Okey. Kita kena tahulah dia punya apa ni. Besar dia, panjang dia. Panjang dia ni. Jadi kita kena gunting di sini. Nak mengukur tu kan. Okey, Puan baik-baik. Allah, kang kena baju sekarang. Kena baik-baik proses motong ni. Okey. Tapi nak jadikan orang kata yalah, bila tangan tu dah kreatif tu, letak je jadi. Kan istimewanya. Okey, Puan. Letak getah. Okey. Okey, getah. Letakkan getah. Okey. Saya ingatkan kena gam payah-payah Puan. Getah je. Tak. Okey, dah dapat dah bentuk asasnya. Selepas ni kita nak teruskan lagi kepada satu lagi. Alright. Ini di sebelah luarnya. Okey. Sambil-sambil tu Puan. Yang ini kita dalam proses, dan untuk anda yang mungkin selepas ni nak dapatkan perkhidmatan Puan, ada juga di sebelah kiri dan juga kanan ni. Ini antara proses penuhnya yang sudah pun tersedia. Kalau mana mungkin nak dapatkan khidmat Puan, mungkin boleh kongsikan juga di platform media sosial ke? Ada. Okey, kena tengok ni. Okey, kita ada Facebook ada? Saya ada Facebook, Masita Said Masita. Okey. Itu Facebook saya. Kalau di TikTok ada? Daripada TikTok Masita Said Bokeh Mas. Baik. Okey Puan, nanti kita akan sharekan lagi. Nanti saya nak bawa dekat Syafiqah dan juga Ridwan, tapi kita nak kembali semula bersama dengan mereka untuk membicarakan berkenaan dengan perkasa security makanan di Selangor. Silakan Syafiqah dan juga Ridwan. Baiklah, terima kasih Pak Matthew. Gubahan bunga seperti itu biasanya banyak digunakan sekarang jadi trend sebenarnya Syafiqah. Betul. Bukan saya waktu convocation dia dapat macam tu tapi hari-hari biasa pun boleh kalau hari-hari biasa menghargai orang. Ulang tahun. Kalau wanita lagi sukalah. Kalau note tu warna ungu dia lagi suka. Lagi besar note warna ungu, lagi lebar dia lagi suka. Kita tak nak bunga, kita nak yang note tadi tu. So tak kisahlah bunga plastik Jangan lupa Q bawa nanti bunga tu ke kami. Okey, kalau tadi kita berbicara mengenai keterjaminan makanan, dan ini juga tidak kurang pentingnya kita nak berbincang mengenai security makanan khususnya di Selangor ini. Tapi sama-sama kita saksikan lebih dahulu intro ini. RM400 juta disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. RM150 juta untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternak. Sebanyak 40 juta akan diperuntukkan dengan kerjasama PKPS untuk kerajaan negeri menyediakan stok makanan bagi memastikan rakyat di negeri Selangor cukup bekalan makanan asas dalam apa-apa keadaan dan situasi yang tidak kita harapkan. Pembudayaan inovasi nasional keterjaminan agro makanan rakyat pintar dan akan turut diberi penekanan yang komprehensif untuk memastikan peningkatan produktiviti dan kelestarian
sektor agro makanan negara. Jadi PKPS itu adalah singkatan bagi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Ya. Hari ini kita bersama dengan Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, untuk berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan memperkasakan security makanan di negeri Selangor. Mungkin sedikit mukadimah Doktor mengenai PKPS dan juga apa di antara objektif ataupun apa di antara fokus utama 2024 ni pada PKPS. Terima kasih Cik Rizwan dan Cik Syafiqah. PKPS ni ditubuhkan pada tahun 1972 sebenarnya. Pada tahun 1972 dengan nama asalnya Lembaga Pinjaman Padi Negeri Selangor. Tapi after that we branding it, Kerajaan Negeri telah brandingkan dia menjadi Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor dan digariskan beberapa pilar di mana untuk memajukan lagi sektor pertanian di negeri Selangor dan juga industri asas tani. Dan pada tahun 2022 sebenarnya kita telah menyambut 50 tahun penubuhan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor itself sebenarnya. Dan daripada 5 pilar yang telah kita gariskan itu terdiri daripada satu is berkenaan food security, penjeramaan semula dari segi pertanian, which kita target to make agriculture sexy again. Okey. Yang ketiga, kita nak buat dari segi IoT dan juga digitalization. Keempat, memaksimumkan penggunaan tanah yang ada di negeri Selangor. Dan kelima ialah berkenaan kita nak membangunkan agropreneur dan juga usahawan-usahawan tani di negeri Selangor untuk membantu mereka menaikkan dari segi ekonomi di dalam negeri Selangor ini sendiri. Dan disebabkan itu mungkin terjadinya lah program pada hari ini bersama KPKM yang melibatkan program kita akan sign satu memorandum persefahaman based on that pillar yang telah kita laksanakan. Jadi apakah negeri Selangor? intipati ataupun projek-projek yang akan dilaksanakan di bawah memorandum itu? Di bawah memorandum persefahaman yang akan dilaksanakan nanti dengan KPKM ada terdiri daripada 5 projek. 5 program dan 5 projek akan dilaksanakan secara bersama, iaitu untuk menaikkan SSL atau SSR di dalam negeri Selangor secara khasnya dan umumnya seluruh Malaysia lah. Satu, kita akan mulakan dengan program jagung bijirin. Jagung bijirin sebelum ni kita dah laksanakan lah. Tahun lepas kita dah laksanakan program jagung bijirin ni seluas 300 ekar. Jadi KPKM pada tahun ini dia nak kita tambah lagi 300 ekar untuk pelaksanaan dengan peruntukan yang telah diberikan oleh KPKM. Dan kedua, projek yang kedua ialah melibatkan high value crop, tanaman bernilai tinggi yang akan kita laksanakan di Selangor Fruit Valley, which adalah salah satu area dalam negeri Selangor milik PKPS sendiri. Yang ketiga, melibatkan lembu tenusu. Pembelian lembu tenusu, projek-projek ladang tenusu yang akan kita laksanakan di Sungai Tinggi Selatan. Dan keempat, kita akan melibatkan program GEMS ataupun Gedung Makanan Ehsan Selangor, iaitu stockpile negeri Selangor seperti yang telah di-announcekan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Amiruddin Syahri lah. So that's adalah JIS dan juga tanggungjawab yang telah dimandatkan oleh Kerajaan Negeri dan juga KPKM kepada PKPS untuk melaksanakan program-program ini. Dan insya-Allah kita akan melaksanakan perkara ini dengan berkesan dan tidak mengecewakan. Kalau kita telusuri, setiap projek yang disebutkan oleh Doktor sebentar tadi adalah projek bernilai tinggi yang dipengaruhi dengan pelbagai faktor. Contohnya faktor cahaya, contohnya tanaman jagung bijirin. Kalau kita memerlukan cuaca panas berpanjangan dan cuaca panas kering, antara tempat yang telah pun melaksanakan seperti di Perlis. Kalau di Selangor dari aspek cabaran dari segi cuaca untuk menternak lembu tenusu dan sebagainya, itu perlu bagaimana? Contohnya jagung dari segi climate itu. Selama ni orang kata jagung bijirin hanya boleh dibuat di Amerika Selatan. Dan kata tak berbaloi untuk kita tanam sendiri, tak berbaloi untuk kita buat, renyah, susah. Tapi dengan pada tahun lepas kita telah membuktikan di negeri Selangor, di kawasan yang dikatakan so marginal, kawasan tanah gambut, kita berjaya keluarkan 6.7 tan per hektar jagung bijirin, sebanyak 118 tan di kawasan seluas 84 ekar. Maknanya boleh dilaksanakan walaupun kawasan itu dikata ada banjir, kawasan terlampau banyak hujan, jagung bijirin tidak sesuai. Tapi kita PKPS telah berjaya membuktikan itu semua mitos semata-mata. Beliau kata there is a way, there is a way.
Kalau kita nak buat, kita boleh laksanakan. Dan dan projek security makanan inilah yang the one that drive PKPS untuk melaksanakan semua program-program yang telah dimandatkan oleh kerajaan negeri kepada kami. Kalau tadi kita berbicara mengenai kolaborasi bersama dengan KPKM, bagaimana pula koordinasi bersama dengan pemain-pemain industri khususnya di Selangor ini? Okey. Selain daripada dengan pihak KPKM, kita ada MOU semua kan. Dengan pemain-pemain industri sebenarnya pihak PKPS kita tidak bersendirian. Kita sentiasa menjalinkan hubungan, kita menjalinkan kerjasama dari segi mewujudkan Agriculture Center of Excellence dengan pemain-pemain industri. Contohnya pada awal tahun 2022, kita telah memulakan langkah untuk sedikit sumbangan di dalam industri penternakan ayam dengan menjalinkan hubungan iaitu memorandum persefahaman dengan Caruan Pokpan dari Thailand, CP Thailand, yang akan dalam proses, sekarang kita dalam proses untuk kita membina broiler breeder iaitu baka ayam. Selama kita hanya makan ayam kan, kita beli, kita ambil ayam bulat kita masak dan kita buat. Itu je kan. Tapi sekarang tak. Kita dalam proses untuk kita PKPS ni untuk mencukupkan rantaian ayam. Daripada kita dah ada jagung bijirin, makanan ayam sendiri, kita nak pergi kepada baka ayam pula. Sebab selama ni baka ayam hanya dikawal oleh orang luar negara dan juga kartel-kartel. Sekarang kita want to go into that untuk menguruskan baka pula. Dan selain itu kita juga ada PKPS juga, kita ada broiler kita sendiri, itu ladang peternakan ayam sebanyak 18 ladang peternakan ayam yang sekali kita keluar 500,000 ekor. Dan the last stage is kita ada kerjasama dengan pihak-pihak luar, industri luar berkenaan dengan pemasaran, iaitu pemasaran produk-produk kita menggunakan jenama Esan. Okey. So kita melengkapkan segala rantaian yang ada dalam negeri Selangor khususnya untuk kita terlibat secara agresif dan secara aktif di dalam sektor security makanan. Bagaimana pula dengan keterlibatan masyarakat ataupun petani yang mengusahakan pertanian, sektor pertanian disebutkan oleh Dr. Sebenarnya kita menggalakkan sebenarnya PKPS, kita sangat menggalak, which are di bawah pilar kita yang kelima sebenarnya. Kita nak membangunkan usahawan tani, kita nak bangunkan agropreneur. So sebenarnya kita ada tanah-tanah yang kita akan sewakan ataupun kita bangunkan untuk kita latih dan kita didik. Kalau ada mereka-mereka yang berminat untuk menjadi usahawan tani. Jadi seperti contoh, kita ada tanah di Selangor Fruit Valley 1000 hektar. Dan kita pecahkan kepada mereka-mereka yang berminat dan kita bagi train, kita didik, mengajar cara jenis tanaman apa yang nak dilaksanakan dan kita juga memberi bantuan dari segi input pertanian kepada mereka. Dan kita train sebab bila lepas keluar mereka boleh berdikari dan mereka boleh tahu they have the knowledge how untuk membangunkan ilmu-ilmu pertanian itu sendiri di tempat-tempat lain. Jadi untuk memperkasakan lagi usahawan tani ini, apa di antara teknologi terkini yang dibawakan terus kepada tahun 2024 ni? Mungkin ada yang terkini terbaru? Teknologi terbaru yang kita gunakan. We use now, kita gunakan kaedah fertigasi. And then kita juga menggunakan sistem IoT which kita dah tak bergantung cek guna manual. Hari ni tanah ni basah, hari ni tanah ni kering. No. Kita letak sistem IoT, komputer yang akan detect, tanah hari ni air kurang dalam polybag. So air akan disalurkan terus ke dalam polybag. So dari situ kita boleh satu jaminan hasil. Kedua, kita tak perlu gunakan terlalu banyak tenaga buruh sebab buruh sekarang memang sangat susah nak dapat. So we need to use the new technology. Dan of course di Selangor ni sekarang tanah pun semakin kurang. So kita menggunakan teknologi yang lebih canggih dan lebih terkini lah. Menggunakan drone, kita guna kaedah vertical farming dan kita menggunakan kaedah-kaedah yang orang kata precision agriculture. Dan sebenarnya program-program ni semua kita laksanakan bersama dengan kerjasama daripada of course dengan KPKM sendiri. Dan saya memang secara personal dan mewakili PKPS, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Lokman, especially KSU, Kementerian Pertanian, sebab daripada support dan kepercayaan yang telah diberikan kepada pihak PKPS untuk kita melaksanakan program-program termasuk dengan MOU yang akan ditandatangani nantilah. Dengan perkembangan teknologi, dana yang diberikan dan juga kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga PKPS khususnya, bagaimana ianya boleh menarik lagi minat anak muda untuk di bidang industri tani? Anak muda ni masalah dia masalahnya bukan masalah dia lebih minat pada teknologi. Jadi to impress them, untuk tarik mereka bersama kita kena gunakan teknologi terkini. Kan? Kena guna teknologi terkini. Dan cara menggunakan teknologi terkini, of course, if we can control it by phone is better lah. Kan?
kan. Boleh check phone. Okey, baja tak cukup, tekan baja dia salurkan. That's when we come in with the system of IoT. Internet of Things. Kalau detect okey air tak cukup, tekan air masuk. Okey, baja kurang, okey masukkan baja dalam polybag itu sendiri. Dan kalau dari segi pembajaan dalam hari, just isi air dalam drone, tekan control by remote, drone pergi kata apa? Buat pengairan kepada dalam polybag dan juga kawasan ladang. So that's the thing yang catchy dan menarik anak muda bersama kita. That's why one of our tagline is to make agriculture sexy again. Sexy again. Itulah sebab kita selalu tengok kalau berkaitan dengan industri tani ini, brandingnya itu mungkin video-video yang selalu diambil tu pakaian-pakaiannya terlalu old school. Dia tak nampak seksi ke? Jadi sekarang ni kena nampak lebih maju. Betul. Okay, nampak lebih moden sikit. Sedikit kata-kata akhir dan juga pesan mungkin kepada penonton Selamat Pagi Malaysia untuk bersama-sama dengan PKS untuk memajukan lagi Kanada yang ada sebidang tanah untuk bersama dengan PKPS untuk bertani bersama dengan PKPS. Kepada masyarakat yang berminat untuk menjadi usahawan tani atau agropreneur, kami mengalu-alukan untuk bersama-sama dengan PKPS kita bangunkan teknologi pertanian, industri pertanian di negeri Selangor dan juga khususnya di Malaysia dengan bolehlah mengunjungi laman web kami dan juga laman-laman sosial yang kami ada dan boleh berhubung dengan pegawai-pegawai yang in charge berkenaan dengan pertanian ni di PKPS sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kalau di sini reruainya di mana? Reruai kita dengan KPKM. Jadi kena datanglah ke Pavilion KPKM. Okey, kita akan bersama dengan Q sekali lagi. Kali ini kita akan melawat reruai Kementerian Komunikasi. Apa cerita di reruai Kementerian Komunikasi? Q, silakan. K10, silakan. Baik Syafiqah dan Ridwan, memang cukup meriah suasana di Dewan Pameran Utama untuk hari ini. Yang untuk anda yang mungkin belum lagi datang, cepat-cepat datang segera ke Kompleks Sukan Kuala Selangor ini untuk program Madani Rakyat Zon Tengah 2024. Dan hari ini antara pengunjung-pengunjung yang berada di reruai Kementerian Komunikasi yang mana berada di Dewan Pameran Utama ini, kita bersama dengan Cik Azli, Mr. Mark dan juga kita ada Aunty Chen dan juga rakannya. Hari ini masing-masing datang daripada mana ni? Aunty Chen dulu. Skinchan. Oh, seorang Skinchan. Mr. Mark dari mana? Saya dari Kuala Selangor. Kuala Selangor dan Cik Azli? Saya daripada Kapal Kelang. Okey. Baik. Situasi ini ramai juga ni di kiri kanan depan belakang semua dan kalau anda dapat lihat juga pengunjung-pengunjung yang ada. Untuk Aunty Chen mungkin boleh kongsikan apa hasrat datang sini ataupun ada dah target dah nak ke mana? Semalam saya dapat berita dari kawan. Dia kata sini JPJ ada adakan kopi keledai. Lama tukar baru. Okey, saya dapat helmet. Dan untuk Mr. Mark pula, Aunty Chen, untuk Mr. Mark, untuk hari ni datang ke sini mungkin ada target nak ke lokasi mana? Macam Aunty Chen dah dapat dah helmet. Bagi saya tak ada target. Saya nak explore saja. Okey, explore program Madani yang ni. Baik, menarik. Dan dah ke ruang yang lain juga ataupun ada terus ke sini? Saya terus ke sini. Okey, terus ke sini. Dan untuk Cik Azli sini daripada Kapar, mungkin ada yang dah tuju nak ke Agro Madani barangkali ataupun Agro Chair? Tuju sebenarnya sebahagian pagi ni saya hantar dengan isteri saya. Isteri saya ada program bersama dengan IKASI. Okey. Dan kebetulan pagi tadi pun saya dah berjumpa dengan bahagian JPJ untuk pertukaran helmet. Okey, dah dapat helmet juga? Dah dapat helmet. Okey, sekalilah dengan Aunty Chen kita. Dan hari ni mungkin untuk nak tahu lagi lebih lanjut, jangan lupa juga hari ni ada konsert belah malam nanti. Untuk Aunty Chen sendiri mungkin nak ajak rakan-rakan yang lain berada di Skinchan untuk ajak terus ke ke sini untuk kompleks sukan. Kalau nak ajak pun tak sempat lah. Hari ni separuh hari saja kan. Okey. Tapi boleh datang lagi? Boleh datang lagi lah. Hari ni dengan kawan? Datang berdua saja? Berdua saja. Okey. Aunty siapa nama? Tan Guat Ing. Okey, datang sama-sama. Okey. Hari ini keduanya dan dalam masa yang sama ini antara contoh juga yang memakai pelitup muka untuk sentiasa menjaga keselamatan. Dan pastinya juga Mr. Mark, orang Kuala Selangor hari ini, kemeriahan dah 3 hari ini. Macam mana untuk keadaan di sini, untuk anda sendiri? Rasa meriahnya tu? Sangat meriah, pada masa yang sama sangat jam juga. Betul. Tempat yang masuk yang dekat sini ni.
Mungkin pengalaman baru sebab baru first time saya dengar atau tengok program macam ni. Okey. Dan dapat tahu banyak benda yang kita sepatutnya kena tahu. Untuk Cik Mak sendiri berusia berapa? Saya baru 19. 19 tahun, muda lagi. Ada juga ruangan TVET di belah belakang dan di ruang Jaya. Dah ke sana dah? Dah belum, Selepas ini. Okey, Encik Azli sendiri, selepas 3 hari di program ini, mungkin ada juga yang diharapkan di negeri Selangor secara khususnya untuk program Madani Rakyat. Mungkin lepas ni boleh Kalau kembangkan. boleh diadakan setiap tahun lah. Okey, menarik. Sebab banyak juga info-info dia punya kelebihan dan manfaatnya untuk rakyat di Malaysia ini. Baik, apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua pengunjung-pengunjung yang ada. Terima kasih Aunty Chen, terima kasih Mark dan juga terima kasih Encik Azli yang sudi bersama-sama dengan kita untuk waktu ini. Dan untuk anda semua kekal bersama-sama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia dan ikuti Selangor FM juga untuk terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa yang kami bawakan untuk hari ini sempena hari terakhir program Madani Rakyat Zon Tengah 2024. Untuk anda cepat-cepat datang sebab banyak pengisian dan juga program yang sedang berlangsung. Kita kembali semula selepas ini. Nak saksikan dulu bingkisan yang disediakan. Okey. Keindahan alam semula jadi yang tidak tercemar dan usaha berterusan ke arah pelancongan bertanggungjawab merupakan tarikan ekopelancongan bagi pelancong dari luar negara untuk berkunjung ke negara Brunei Darussalam. Di samping itu, Brunei juga merupakan sebuah destinasi yang boleh memberikan ketenangan kepada pengunjung yang inginkan ketenangan dan inginkan pengalaman jauh dari bandar. Daerah Temburong ialah salah satu dari 4 daerah di Brunei. Ia merupakan daerah yang paling timur dan sebuah eksklav iaitu terpisah dari tanah besar Brunei oleh daerah Limbang dalam Sarawak, Malaysia. Daerah Temburong mempunyai keluasan 1306 km persegi yakni 504 batu persegi. Kini daerah Temburong telah banyak mengalami perubahan dari segi perkembangan infrastruktur yang mapan dengan terbinanya jambatan penghubung dari daerah Brunei dan Muara dan daerah Temburong yang sudah mula beroperasi pada tahun 2020 sehingga kini. Dengan ini, daerah Temburong telah banyak menerima kunjungan dari masyarakat setempat, malahan juga dari pelancong luar negara. Antara tempat-tempat menarik yang terdapat di daerah ini telah menjadi tarikan bagi pelancong luar negeri iaitu seperti Korea dan China. Salah satu tempat tarikan yang menjadi tumpuan ialah tempat penginapan yang menarik terdapat di Kampung Batang Duri. Bukan sahaja menawarkan tempat penginapan, malahan menawarkan pelbagai aktiviti-aktiviti luar atau outdoor seperti zipline atau flying fox, wall climbing, canopy walkway, wasai Sungai Mapan dan mencuba masakan-masakan kampung dan tradisi daerah ini.
disebabkan keunikan dan keindahan yang ditawarkan, terutama dari segi keindahan alam semula jadi, menjadikan daerah Temburong salah satu tempat tarikan utama yang menjadi pilihan mereka. Terutamanya di kawasan Ulu Temburong, Kampung Batang Duri, tarikan ke Canopy Walkway dan menyelusuri Sungai Ulu Temburong dengan menggunakan perahu temuai adalah antara satu pengalaman yang hanya boleh didapat di sini. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan salah sebuah negara terkecil di ASEAN. Namun, negara ini mempunyai potensi yang besar bagi menjana pelaburan dan mengukuhkan lagi ekonomi negara melalui hasil dari sektor pelancongannya. Dengan mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik dan berpotensi bagi tarikan para pelancong sama ada dari dalam maupun luar negara. Sehubungan dengan itu, semoga pihak-pihak yang berkenaan dapat menyalurkan bantuan untuk memperkembangkan dan membukakan tempat-tempat menarik yang telah banyak dirintis oleh segelintir penduduk serta masyarakat di daerah ini bagi memberikan peluang yang luas kepada anak belia untuk mencari pendapatan sampingan dalam pada masa yang sama juga dapat meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara dengan berkembangnya penjanaan pelaburan dan pengukuhan ekonomi negara secara tidak langsung. Saksikan secara langsung istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 2024 yang akan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim pada 26 Februari 2024, Isnin pukul 9.45 pagi di TV1, saluran berita RTM serta rtmklik.rtm.gov.my. Bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Kembali dalam Suara Bagi Malaysia. Adakah hari ini di hujung-hujung siaran ni kita nak belajar menari lagi? Ada kelas menari ke soal menari? Mendayung banyak lagi kita. Jauh kita pergi daripada Kementerian Perpaduan. Tapi selain daripada kita ada Kementerian Perpaduan ni, kaki saya tak boleh nak berhenti sebab bola. Okey, bab bola saya boleh terima lagi. Ada dua sesi kan? Ada dua. Satu ialah pilihan Menteri Besar, satu lagi adalah veteran. Veteran petang. Pukul 4 petang. Jadi kalau anda nak tengok perlawanan bola sepak antara veteran-veteran dan juga pemain-pemain yang dulunya sering disebut-sebut legenda lah. Legenda datang ke Kuala Selangor petang ini. Jadi kena cepat-cepat anda semua yang kena ready dengan boot kat, tiba-tiba panggil. Okey, boleh jadi sub ke? Boleh tahu kan? Boleh jadi sub. Enjet. Kena get ready. Berlakon kena pandai. Tapi habis ni kita terus ke sana. Kita nak pergi. Kita pergi. Kita buat boot kan? Kita nak main. Ready. Sebab ada juga penalti, cabaran penalti dan sebagainya kan yang akan berlangsung dan juga hadiah-hadiah istimewa menanti anda. Jadi banyak sebenarnya program. Tadi pun saya sempat dah orang bagi. Nah lah boleh buat balik kenangan, cenderung hati. Tadi duk belajar buat burst of toys. Bahan bunga mana? Saya kena simpan sebab sekejap lagi yang tu eksklusif. Tak boleh tunjuk dekat ramai orang. Nak tahu kena tengok IG nanti. Habis
paling menarik kalau anda masih belum lagi ke Kuala Selangor, ke stadium Kompleks Sukan Kuala Selangor ni, boleh datang kerana pendaftaran untuk cabutan bertuah sebuah kereta MyWi masih lagi dibuka. Petang ini Perdana Menteri akan cabut dan juga akan mengumumkan siapakah pemenang cabutan bertuah Grand Prize Pro 2 MyWi. Jadi masih lagi dibuka kaunter untuk membayar saman. Ada lagi. Beringatlah. Manalah tahu ada yang masih ada sama-sama tu boleh datang ke sini, ada diskaun sehingga 50%, juga pertukaran topi keledar, bawa yang lama dapat yang baru, itu pun masih ada. Dan yang paling penting kita ada kaunter padu. Oh yes, betul. Jangan lupa untuk daftar padu kalau datang ke sini ke program Madani Rakyat 2024 ini. Zon Tengah ada pelbagai inisiatif dan juga bantuan oleh pihak kerajaan. Tapi yang lebih penting ialah inisiatif itu secara bersasar. Kalau tak kemas kini data peribadi anda dalam sistem padu ni, takut tak dapat deh. Banyak kemudahan akan diberikan kan. Tapi takut queue tak layak nanti. Alamak. You dah kemas kini belum? Saya dah. Kita sebagai orang kata yang menerajui dan juga pastinya untuk terus memacu lebih ramai bersama-sama dengan padu. Tapi jangan lupa juga ada ruangan Love Food Fest. Itu boleh. Semua makanan-makanan yang sedap ada kat sana. Kemeriahan yang dapat kami bawakan sempena dengan rancangan Selamat Pagi Malaysia edisi khas di program Madani Rakyat Zon Tengah. Selepas ini ke mana lagi kami akan pergi? Anda kena tunggu dan kena sentiasa bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Ya, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada yang datang juga ke program Madani Rakyat Zon Tengah 2024. Kita tidak berakhir datang ke sini beramai-ramai sehingga ke malam ini. Malam ni ada konsert pula. Betul, malam jadi nanti. kenalah hadir. Jadi saya Syafika Ishak. Saya QM. Dan saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di sini. Yes, datang cepat. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Kesejahteraan masa depan. Ayo seluruh anak berdiri, bangunkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Ayo seluruh anak berdiri, semarakkan Malaysia Madani. Sepenuh hati, jiwa, semangat, terus meyakini Malaysia Madani. Keyakinan jadi ikutan, pendirian jiwa ihsan, nilai hormat keras diminda, daya cipta luar biasa. Kesejahteraan masa depan. Ayo